Bab ke-67, bab najis-najis yang terjatuh ke dalam minyak sapi dan air. Az-Zuhri berkata, tidak mengapa menggunakan air, yakni untuk bersuci dan lain-lain, selagi tidak berubah bau, rasa atau warnanya. Hammad pula berkata, tidak mengapa dengan bulu bangkai. Az-Zuhri berpendapat, kita boleh menggunakan tulang-tulang binatang seperti gajah dan selainnya yang telah mati. Katanya, aku dapati ramai dari kalangan ulama salaf menyikat rambut dengan menggunakan sikat daripada gading. Mereka juga menyimpan minyak di dalam bekas yang diperbuat daripadanya. Mereka berpendapat tidak mengapa menggunakannya. Ibnu Sirin dan Ibrahim berpendapat tidak mengapa berniaga gading. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Maimunah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang tikus yang terjatuh ke dalam minyak sapi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, buangkan tikus itu dan buangkan, yakni juga minyak sapi di sekitarnya, yakni yang berdekatan dengannya. Kemudian makanlah minyak sapimu, yakni yang selebihnya itu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Maimunah lagi bahawa Nabi SAW pernah ditanya tentang tikus yang terjatuh ke dalam minyak sapi. Beliau SAW bersabda, buangkan tikus itu dengan minyak sapi di sekitarnya. Ma'an berkata, entah berapa kali, yakni banyak kali benar. Malik meriwayatkan kepada kami, katanya, daripada Ibni Abbas, daripada Maimunah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi SAW, baginda bersabda, setiap luka yang dialami oleh seseorang Muslim di jalan Allah akan terus berada pada hari kiamat nanti seperti mana ketika ia ditikam. Darahnya tersembur-sembur keluar, warnanya merah, warna darah, yakni tetap warna darah, yakni seperti asal, tetapi baunya adalah bau kasturi. Bab ke-68, bab kencing di dalam air yang tenang. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abu Hurairah, sesungguhnya dia telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, kitalah yang terakhir, yakni umat yang terakhir, yakni datang di dunia ini, tetapi umat yang terdahulu, yakni masuk ke dalam syurga. Dengan isnadnya Rasulullah SAW bersabda lagi, ini sebagai sambungan kepada hal tadi, janganlah sekali-kali seseorang daripada kamu kencing di dalam air tenang yang tidak mengalir, kemudian dia mandi pula di dalam air itu. Itu kita baca dua bab. Tengok semula muka surat 188. Muka surat 188. Sebelum pada ni kan banyak dah, lama dah kala duduk bincang tentang najis itu, apa najis, apa tidak najis. Okay. Imam Bukhari duduk bincang lama dah, goni najis, goni tidak najis, hak dia setuju ataupun sependapat dengan orang lain, dan hak tidak sependapat boleh dikatakan sudah disebut dah. Sebelum pada ni air kencing manusia, misalnya itu sepakat. Air kencing binatang, Imam Bukhari kata gini-gini, orang lain kata begini-gini, sudah bincang. Darah lagu mana, darah orang, darah binatang, macam-macam ada sebut. Baik, itu tentang najis. Sekarang ni Imam Bukhari nak cerita dengan bab ni
Bagaimana kalau najis itu masuk dalam air? Adakah air itu kita boleh, ataupun dalam makanan kita, dalam makanan kita, minuman kita, bolehkah kita guna lagi? Buat ambil air sembahyang ke air itu? Ataupun kita makan ke, kalau minyak sapi ke misalnya, seperti dalam tajuk ni, boleh ke tidak? Adakah najis itu menjejaskan air tadi ataupun makanan kita tadi atau tidak? Tidak, kerana najis dia tu menjejaskan ke tidak? Itu dia. Hak ni nak bincang sekarang. Hak ni nak bincang sekarang, iaitu lagu mana kalau najis tu masuk dalam benda yang kita nak buat bersuci, boleh ke tidak? Situ ada khilaf juga, banyak juga tu. Banyak juga tu. Najis-najis yang masuk. Najis ni banyak lah, sebelum pada ni bincang dah. Apa dia? Lepas tu dia pun mari. Ni tajuk dia tu penting, sebab tu kita buat hitam, buat tebal, urut tebal. Tajuk dia tu penting, pekoh dia duduk situ lah. Dia kata Zuhri berpendapat. Zuhri ni namanya Muhammad bin Muslim Ibnu Syihab Az-Zuhri. Mana orang besar ni? Imam Bukhari kata dia berpendapat, tak apa kita nak guna air untuk bersuci dan lain-lain, itu maksudnya nak minum kok, kekul, selagi tidak berubah bau, rasa atau warna. Dia kecek rengkah gitu ya Imam Bukhari ni, tapi luah makna dia tu, dalam maksud dia tu. Dia ambil pendapat Zuhri. Mana dia nak ayatnya, bukan dia saja berpendapat begitu. Orang besar sebelum pada dia sudah ada dah kecek gitu. Misalnya Zuhri. Selain daripada Zuhri, ia tidak disebut sini Imam Malik. Sebelum daripada dia lagi Imam Malik. Yang mana hadis selepas ni Imam Bukhari ambil daripada Imam Malik juga. Ismail qala haddathani Malik an Ibn Syihab. Itu dalam hadis yang ke 228. Malik Ibn Syihab. Ibn Syihab ni Zuhri ni lah. Malik tu anak murid kepada Zuhri tu. Imam Malik pun berpendapat begitu juga. Imam Bukhari nak cerita khilaf ulama dan pendapat dia, hak dia pilih, mazhab dia lah kita kata dalam masalah ni. Berhubung dengan najis ni, kalau kita perhatikan, kalau kita duduk sini belajar cara mazhab Syafi'i, dia rayak, dia yang menentukan jadi boleh pakai atau tak boleh pakai air ni, dia bergantung kepada jumlah ataupun sebanyak mana air. Kalau air tu 2 kolah ke atas, selagi tidak berubah bau, rasa ataupun warna dia, tidak jadi najis lah. Tapi kalau berubah, jadi najis lah, tak boleh nak guna lah. Tapi kalau kurang daripada 2 kolah, kurang daripada 2 kolah, maka berubah ke tidak berubah ke air tu, salah satu sifatnya hak tadi, bau ke rasa ke atau warna tetap tak berubah pun, tetap najis juga. Air sebeledi, 2 beledi, sopaya, sopaya besar tu pun tidak 1 kolah lagi, 2 kolah lagi, tak sampai lagi 2 payah pun maknanya. Kalau tak cukup 2 kolah lah, ataupun di dalam tangki kita ke, tak cukup 2 kolah. Kalau tak cukup 2 kullah kita panggil kan, asal dia nya kullah. Kalau tak cukup, dia jadi najis. Tak cara. Najis tu kecil setara mana pun, sikit setara mana pun, apa najis ni ke dia? Kita tahu dah kan sebelum pada ni. Misalnya titik darah dalam tu, yalah dah lah, najis lah. Tapi Imam Bukhari bahada dulu kan, bagi dia darah orang ni tidak najis, kecuali hak keluar melalui saluran secara tabi'i dan secara normal. Misalnya darah hik kau, tu najis lah. Kalau tidak, darah tu ikut ni kau luka kau, tak najis. Kita sudah bincang dah dulu. Air kencing kau titik sikit, super lah. Maknanya kalau mengikut kaedah mazhab Syafi'i, kurang 2 kolah punah habis.
Tak boleh dah lah. Nak basuh kain pun tak boleh, jadi tak cuci kain. Nak ambil air semaya, nak mandi junub, nak apa, tak boleh. Itu kaedahnya. Kalau dalam mazhab Syafi'i. Imam Bukhari nak ayat tu lah. Yang kedua, kalau kita tengok mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ni kalau dalam masalah air ni dia paling berat, paling cermat kalau nak kira. Sebab apa? Dia kena bukan 2 kolah, banyak lagi air. Tak padan 2 kolah, dia kena banyak lagi air. Kalau air banyak, biasanya orang kata banyak lah. Dia ulama-ulama dia adalah kaedah-kaedah dia tu. Antaranya, maknanya kalau kita tepuk alik ni, kita tepuk tu, beriakkan air tu, berolak air, tak sapa alik sana. Tu baru banyak. Tu baru banyak. Jadi kalau kita macam kita biasa sini kan, kolah kita tu tidak besar mana. Kalau buat tepuk gitu, sapa alik sana tu. Sebab tu kalau kita pergi ke negeri-negeri, negara-negara yang mengamalkan mazhab Hanafi ni, dia besar kolah dia. Kolah dalam masjid, kolah besar, luah. Maknanya sebab sana ni lah dia pakaikan. Kalau tepuk ni tak sapa alik sana. Ataupun setengah kaedah lagi dia pakai, kalau alik ni berubah kerana masuk najis, alik sana tak berubah, jauh. Lagu tu baru banyak. Kalau banyak lagu tu, selagi tak berubah, sebab tadi juga, sebab Syafi'i juga, tak berubah salah satu sifat dia tu, tak apa, tidak najis. Tapi kalau berubah, baru najis. Kalau hak banyak lagu saat ni. Tapi kalau hak kurang pada tu, serupa juga, dia serupa Syafi'i, najis. Maknanya hak 2 kolah orang Syafi'i itu najis lagi bagi dia. Kalau masuk najis. Gitu. Sebab apa? Dia berat dalam masalah ni. Itu yang kedua. Yang ketiga, ni mazhab Zahiri pula. Puak-puak Daud Zahiri ni, dia kata air ni tak najis ke mana-mana. Ni kebanyakan ulama kata, tapi sebenarnya tak tepat hal tu. Ramai kalau kita tengok dalam kitab-kitab, dia kata mazhab Zahiri ni air tidak akan jadi najis ke mana-mana, berubah lah ke mana, sikit ke banyak ke, tak jadi najis. Itu tidak berapa tepat dari segi nukilan mazhab. Yang sebenarnya dia pun kata kalau berubah maka jadi najis lah air itu. Sikit ke atau banyak tak cara. Dia kata lagu tu. Mana mazhab Zahiri ni dekat-dekat dengan mazhab Malik. Cumanya dia lebih itu lagi. Lebih dia kena ketara benar lah perubahan itu. Barulah jadi najis. Kalau tidak ketara, tidak jadi najis. Itu mazhab yang ketiga. Mazhab yang keempat, mazhab Malik. Bukhari ni nampaknya dia serupa dengan Malik sini. Serupa dengan Malik, iaitu air tak kira sikit ke banyak ke, yang menentukan najis dia tu kalau masuk najis ialah perubahan yang berlaku kepadanya. Perubahan yang berlaku kepadanya. Berubahlah jadi bau busuk misalnya kerana masuk kelawar ke misalnya, kita kata jadi bau busuk. Tak boleh sikit ke banyak. Bagi dia tidak nanti 2 kolah. Mana kalau tidak berubah, taik cicak je masuk, kita kata dalam beledi ni, kita pun ambil molek bawah tu kan, ambil molek dengan cetung, kita kata waktu ambil, ada bau ke, ada berubah ke apa-apa? Tak ada. Tak ada, suci. Sebeledi pun kecil pun suci lagi bagi dia. Itulah juga pendapat Imam Bukhari. Kalau banyak pula tu juga, yang menentukan najis tidak najis ni berubah. Berubah yang ni jadi bau ataupun mengikut warna najis tadi lah. Kalau selagi tidak berubah tak, sikit banyak tak kira, tak ada hak. Dia tak pegang dengan hak 2 kolah ke hak sepuh Hanafi pegang, dia tak pegang, tak kemah. Dia kata hadis tu, hadis tu tak kemah semuanya. Sebab tu dia mari hak Zuhri ke apa, dia nak rayak Imam Bukhari, dia lagu tu cara dia tak rayak dia ambil orang lain. Tapi hak dia pilih tu, itulah menunjukkan dia berpendapat gitu. Maknanya dia berpegang pada tiga tu juga sifat tu, 3 tu juga. Maknanya dari segi warna ke, bau ke atau rasanya, kalau berubah salah satu, tidak mesti ketiga-tiga, ada salah satu berubah, cukup, sudah najis, jadi najis, mengikut Imam Bukhari.
Dan Malik lagu tu juga. Situlah yang kita nak tahu mazhab. Maknanya kalau mazhab Syafi'i, air ni sikit kalau kurang daripada 2 qala. Air ni dikira banyak kalau 2 qala ke atas. Mana hak sikit sana kalau pun masuk sikit pun najis. Tak caralah najis itu najis yang bertokol ke, ataupun yang beku ke, ataupun yang cair ke, tak cara. Tak kira. Imam Bukhari, Imam Malik ni pula lagu tu juga. Air tak cara banyak mana. Lepas tu yang masuk najis tak cara lah najis lagu mana pun. Yang cair ke, ataupun najis yang beku ke, yang bertokol ke, tak kira. Yang pentingnya berubah ke tidak berubah. Kalau berubah, ya. Kalau tidak, tak. Itu kaedah dia. Ini cerita kalau najis tu masuk ke dalam air, ke dalam air. Begitu juga ke dalam makanan. Imam Bukhari buat mari air, minyak sapi dan air. Dia nak isyarat kepada minyak sapi tu makanan. Air tu bukan sekadar minuman sajalah, untuk bersuci juga. Untuk kita ambil air semayang, basuh kain, mandi junub dan sebagainya. Dia dua. Maknanya kalau jatuh dalam makanan, serupa tu juga minyak sapi. Kalau siapa berubah minyak sapi, tak boleh. Kalau tidak berubah, misalnya jatuh, kita buang selalu. Tak ada perubahan, boleh lagi bagi dia. Tapi bagi orang yang kata sikit saja ni kan, minyak sapi saja ni masuk, dah kemasuk najis dah, najis habis dah. Selalu najis walaupun buang. Imam Bukhari tidak berpendapat begitu. Sebab apa? Dia tak ada kesan lagi tu. Tapi kalau kita nak cermat, soal kita nak cermat itu soal lain kan. Supalah Nabi kata kalau masuk lalak dalam minuman, dia suruh celup dulu. Bukan makna mesti kalau kita nak minum tu. Itulah caranya. Kalau kita tak boleh minum, tak apa, cuba lah. Kalau nak minum, itu caranya. Asal ini pun lagu tu juga. Kalau kita nak guna lagi, sebab apa kita kata kalau kita susah, kita sesak lah, miskin, kita kata nak beli sebanyak tu pun berapa dah. Nak mudah-mudah nak tahu. Minyak sapi mahal lah kita kata. Nak tahu. Bagi dia tak kira hak beku ke hak cair, tak cara. Asal tidak berubah. Dia mari hadis akan datang tu, Nabi SAW bukan suruh buang belakang minyak sapi tu. Dia suruh buang bangkai tu, tikus itu, dan hak sekeliling dia, hak dekat dia. Sebab hak dekat dia tu biasanya akan berubah. Biasanya kira-kira akan berubah. Kalau lama, dia akan berubah hak dekat dia. Dia tidak berubah lah. Kalau minyak sapi itu beku lah, duduk di tempat sejuk, maka kita kata tikus kau gapo kau kena, hak dekat tu dia akan berkesan dulu. Lama-lama dia akan melarat lah. Kalau hak cair, lagu tu juga. Hak cair, dia boleh jadi itu selalu. Tapi kalau cepat, tidak. Jadi dia letak situ. Berubah ke tidak berubah? Sebab Tuhan beri dia kepada kita ni nak suruh kesan lah. Hak tu lah. Makanan kan kalau basi, kita tak boleh makan, tak sedap. Mulut kita tak boleh terima. Gitu. Bau pun tak boleh terima. Warna dia pun nampak huduh, tak comel. Tuhan buat dah gitu. Jadi untuk apa? Jadi sekarang ni tak salah siapa bazir pun dah tu tahu semata-mata kadang masuk najis. Kita kata tu buat. Dan muka tak siapa 2 qala. Jadi bazir lah. Terutama kalau di negeri yang susah nak dapat air kan. Kena beli benar air tu. Tu kalau air pun. Kalau minyak sapi kau makanan kau begitu juga. Hak senang tak apa, kalau hak susah, kira najis lalu berlaku. Kena buat habis. Sedangkan mudarat kau tidak. Yang jadi mudarat tu apabila berubah tu. Hak basi tu kita makan, sakit perut lah. Kalau selagi tak basi, tak sakit perut. Tuhan buat dah. Kita ni boleh beza tu. Itu faedahnya. Sebab tu dia letak atas perubahan. Perubahan itu yang menjadikan sesuatu tu najis atau tidak najis. Tak apalah. Itu berkenaan dengan air tadi. Dia amal Isa. Dia apa? Amal lagi. Itu cara Bukhari. Yang kedua, Hammad berkata. Hammad ni
ada beberapa orang ulama ramai nama Muhammad, tapi hak sahunya 3. Hammad bin Salamah, Hammad bin Zaid dan Hammad bin Abi Sulaiman. Hak ni Hammad ni Hammad bin Abi Sulaiman, iaitu tok guru kepada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ngaji dengan dia ni lama. Selagi dia hidup, Imam Abu Hanifah tak pisah dengan dia, tak tinggal dia 18 tahun mengaji. Lepas pada dia mati, barulah dia pergi cari hak lain. Dia ni orang istimewa lah dari segi fiqhnya. Sebab tu Imam Bukhari ambil. Dari segi fiqh dia ambil. Dalam tajuk dia, Hammad berkata, yakni Hammad bin Abi Sulaiman, tidak mengapa bulu bangkai, tak apa. Bulu bangkai tak apa, yakni tidak najis. Tidak najis, tidak menajiskan. Air kau gapo kau masuk dalam minyak sapi kau, minyak makan, minyak nyo, minyak gapo pun dah tak najis. Dia nak kayak buah dia tu. Sebab di sini pun ada perbezaan juga. Dulu kita sudah bicara bahkan Imam Syafi'i dia mengatakan bulu orang ni pun kalau luruh, hak luruh, dia jadi najis kalau masuk dalam air. Menajiskan air. Kalau bangkai lagilah. Kau boleh makan, kau tak boleh makan kau, kecuali kalau disembelih. Binatang yang disembelih hak halal dimakan, hak tu tidak. Kalau tidak, najis. Di sini Imam Bukhari nak ayat, bagi dia tidak gitu. Tapi dia tidak letak atas dia orang ni ayat. Orang ni kira-kiranya sebab manusia ni gitu. Kalau kita ayat, kita kan hak semasa dengan orang ni, orang tak apa nak pakar. Tak bisa kata tak masih. Hak mati dah baru masih tak. Hak masih. Hak mati dah. Pesing orang. Pasal apa? Pasal dia tidak reti menilai. Kalau reti menilai, lah. Memanglah dia sanjung dulu lagi lah. Tapi tidak gitu kebanyakan manusia. Sebab tu Imam Bukhari dia lagu tu je. Ya ayat. Hammad kata, Hammad tu pada masa dia tu sahur benar dah lah kiranya. Goh benar dah lah, mati dah. Waktunya mati dah. Zuhri ke apa tu mati dah. Pada masa dia kan. Tapi makna sahur, orang sahur. Hammad kata tak apa. Lepas tu dia apa yang Imam Bukhari buat mari caw ke bulu, burung ke bulu bangkai. Ni nak caw ke air, nak caw ke najis, apa-apa. Tak apa dia kata. Maknanya tidak najis. Kalau tidak najis masuk dalam air, dalam gapo pun tak apa, tidak merosakkan, tidak menajiskan air. Tak apa. Dia perhati. Bulu binatang ni hak halal dimakan ke, hak tidak halal dimakan ke, disembelih ke, tidak disembelih ke, tak najis. Tu bagi Imam Bukhari. Bulu orang pun gitu juga. Dulu kan kita bicara dah tu, yang Nabi bui rambut dia kepada sahabat-sahabat dia. Kalau najis takkan dia bui. Waktu tidak najis lah tu, baru boleh nak ambil berkat kau, nak buat kenangan kau, benda tak najis. Kalau najis tak boleh. Dulu kita sudah bicara, bagi dia tak ada najis. Baik, kalau kita tanya apa tak ada, tidak najis, dan kenapa ia tidak menajiskan benda lain, kalau kita tanya, Imam Bukhari akan jawab, rahsia dia ialah tidak ada perubahan. Inilah yang kita tulis dalam nota ni kan, boleh baca sendirilah. Dalam nota tu moga ada dah. Dia kata kalau bangkai mati, binatang tu mati, tubuh dia tu akan repuk, akan jadi hancur, akan jadi bau busuk, akan berubah, jadi lagu lain lah, tidak seperti dia hidup ketika dia hidup. Tetapi bulu dia tak berubah. Tengok bulu burung merok. Burung merok tak tahu mana dah. Mampu dah kita kata selama mana dah. Bulu dia tak ada berubah. Bila tak ada berubah, bau busuk, supaya tu yang dia tu kau, supaya empunya dia. Dak. Repuk kau. Dak. Dia perhati. Itu maknanya perubahan itu. Daripada molek kepada tak molek. Berlaku gitu. Ini tak ada berlaku. Bila tak ada perubahan, maka tak ada lah. Hukum tadi tu, hukum najis tu, dan ia menajiskan yang lain, tak ada lah. Sebab apa? Kalau duduk dalam air, ada ke apa? Tak ada apa, tak ada berubah ke apa. Kalau berubah sikit-sikit tak kira, sebab masuk dalam kayu lah, nyada. Berubah sikit sebanyak tu, ataupun air yang mengalir di celah-celah akar kayu,
Ada juga serah akar kayu sikit, dia tak kira hak tu. Supaya juga bulu kalau masuk ni, sekadar tu dia tak kira. Sebab apa? Dia kira tak ada kehidupan pada bulu ke apa tu. Sebab tu kuku ke apa kita boleh kerak. Tak sakit. Tak ada kehidupan. Tak sakit. Lepas tu kita tidak kata supaya kita kerak telinga, kerak apa kuku ni. Tidak termasuk dalam muslah. Bahkan Nabi suruh hak tu. Sebab apa? Sebab dia berbeza daripada tubuh. Hak asas itu berbeza. Begitu juga bulu. Kalau mengikut mazhab Syafi'i tak boleh. Jadi banyak perkara dah tak boleh kan. Tak boleh nak beli. Bila tak boleh, haram najis, tak boleh nak beli, tak boleh nak jual, tak boleh nak simpan dalam rumah, nak perhiasan apa najis. Itu dia lah. Tapi kalau kita ikut ni dah boleh lah. Nak apa ni, simpan burung merak ke, bulu burung merak ke apa, boleh. Bangkai. Kalau hidup lagi lepas tu dia ambil pun tak boleh juga. Mengikut sesetengah ulama tak boleh juga. Hak hidup lagi tak boleh. Misalnya bulu beruang ke, bulu gapo-gapo lah orang buat baju gapo tu. Bulu biri ke, tapi hak tu mengikut Syafi'i, mengikut kebanyakan dia kata boleh lah sebab boleh dimakan. Hak boleh dimakan tu tidak najis kalau semasa hidup. Kalau bangkai tak boleh lah. Tapi kalau orang walaupun hidup bila pisah najis. Itu kata Syafi'i. Mengikut pendapat yang masyhur dia. Dulu kita sudah bincang panjang. Tapi kalau hak mati, tiba-tiba mati, tak boleh nak guna. Imam Malik kata kalau binatang tu binatang tak boleh dimakan, tapi kalau sembelih dulu boleh kita guna. Bulu dia apa boleh, apa dia, tulang dia. Tapi kalau tidak sembelih tak boleh. Jadi sembelih tu untuk menghalalkan penggunaan benda tu lah. Dari segi makan tu tak boleh. Tu kata dia. Dia bagi kot Imam Bukhari tidak serupa dengan Imam Malik pun dalam bab tu. Bagi dia tidak najis. Serupa dengan Imam Abu Hanifah pula sini dalam bab ni. Imam Abu Hanifah kata tak najis. Jadi bulu-bulu ke apa tu hak tak boleh dimakan pun, tidak halal dimakan lah, pun tidak najis. Misalnya bulu beruang, bulu apa dia lagi kita kata banyak lah. Bulu-bulu ini hak tak boleh dimakan, tidak halal dimakan. Jadi kalau buat baju, kalau buat apa, tak payah sama. Cuma dalam proses nak buat baju tu dia ada lah gitu. Itu tu sama ada ida. Ada juga macam kalau ramai ke Hong Kong, dia balik beg ke tangan, rupanya kulit tu kulit. Tak apa. Tidak najis. Kalau bulu ni, hak bulu dia dulu. Hak kulit tu pun lagu tu juga. Kulit tu dia hukum kena sama. Kalau kulit kulit kena sama, tapi bulu tak. Bulu. Bagaimana dengan binatang apa ni, mughalazah ni? Mughalazah tu lain cerita lah tu. Tapi hak tu bukan ada khilaf lagi kan. Saya kasih banyak dua. Yalah hak tu dalam syarah Imam Nawawi, syarah Muslim tu panjang benar dia cerita. Dia royak banyak mazhab situ. Dan sebahagiannya mengatakan boleh. Adalah keringannya. Kulit babi sekalipun. Tapi boleh tak sah lah. Tak sah lah. Dia mari pendapat Zuhri ke apa, pendapat Zuhri memang ingin benar masalah kulit-kulit ni. Dalam syarah Muslim lah Imam Nawawi. Tapi kita tak salah pakai tu. Cuma kalau kulit dia samuk cara dia lah, tidak semesti samuk ni cara. Kita mengikut cara masing-masing lah. Terutama zaman sekarang ni, zaman moden ni, macam-macam cara dia. Cukup dah tu, hak dia buat tu mesti dia samuk tu, dia jadi molek tu, dia jadi tidak bau tu. Tak kira binatang ke apa pun boleh. Tidak najis. Tak najis bagi Imam Bukhari. Jadi kita nak kilik bila dalam semaya, kau duduk sekali di tubuh kita, tak apa. Itu dia. Ni dia mari hak Hamad. Sebenarnya dia sendiri pun lagu tu juga, cuma dia royak orang lain. Zuhri berkata lagi, berhubung dengan tulang-tulang binatang yang mati. Binatang yang mati ni maksudnya binatang serupa gajah dan lain-lain. Hak kira-kiranya orang tak makan lah, tidak halal dimakan dagingnya. Dia kata aku dapati ramai ulama salaf dulu, tak apa, mereka duk guna ni. Kalau lah benda ni najis dia tak guna. Dia tak guna. Buat sisir, dia sisir dengan gading gajah. Gajah tu orang tak makan.
Ambil gading dia. Semasa ia hidup ke ataupun selepas ia mati ke, tak cara. Boleh. Tulang dia ke, lapah ambil tulang dia. Tulang tu buat macam-macam lah. Sisir kau zaman dulu ada kata dia buat bekas, buat bubum minyak dalam bekas tu. Bekas tu daripada gading ataupun daripada tulang binatang. Tulang binatang tu tidak halal dimakan. Dia nak ayatnya tak apa, boleh. Tidak najis. Sebab apa? Sebab tidak berubah. Tulang serupa dengan di bulu juga tidak berubah. Tuan dia mati, repuk, hancur dah. Tulang duk gitu. Tak ada perubahan. Lepas tu kalau kita kata kita letak dalam air, adakah berlaku perubahan dalam kepada air? Tak ada. Sebab tu Imam Bukhari kata ini tidak najis dan ia tidak menajiskan. Baiklah kalau kita kata dah, ni ulama-ulama akan datang Imam Bukhari akan buat mari. Nabi sendiri pakai sisir tu daripada gading gajah. Dah kalau Nabi sudah tu tak boleh pergi dah. Takkan dia guna hak najis. Tapi Syafi'i gapo-gapo tak boleh ni. Sebab apa bangkai? Tulang tak boleh guna. Najis. Tak boleh. Tapi Imam Bukhari kata tak apa. Senang, banyak senang. Boleh buat sisir, ikutlah, boleh buat perhiasan, lain-lain lagi, boleh buat gelang kau gapo kau. Nak buat dia boleh buat cincin kau apa kau, boleh. Dengan menggunakan ni tidak najis. Bila tidak najis, kita nak masuk dalam mayang pun tak apa. Dia muka tidak najis. Tapi kalau kita Syafi'i tak boleh. Tak boleh. Najis nak semaya dengan najis lah ke mana? Tu dia beza. Beza pendapat. Kita nak pegang lagu mana ni? Dah kita tahu dah kalau kita ngaji Bukhari ni, kita tahu Imam Bukhari kata tak apa. Kalau kita nak buat juga kena ingatlah. Fikir yang tu kita ni SPI. Itu masalah masyarakat kita ni. Yalah. Susah lah lagu tu. Nak pakai baju bulu beruai kau gapo negeri sejuk tak boleh pasal apa muka najis. Lepas tu nak sembahyang lah mana kena pecah dulu, susah kan jadi kan tu. Nak sembahyang kena pecah baju tu dulu. Kalau ia pakai pun, tapi pakai hak najis. Lah ke mana? Susah. Tapi kalau pakai ni senang. Senang. Anak buat kepik rambut kau gapo boleh lah ni. Pengepik rambut kan orang perempuan. Ni kalau gading gapo ni, tulang binatang kau gapo boleh berlaku. Tidak najis. Mana kalau masuk dalam air, dalam makanan tidak nak menajiskan. Kita masih boleh guna lagi air. Itu dia ayat dalam bab ni. Tapi setengah-setengah orang kata najis. Hak kata najis tu tak bila masuk najis lah, jadi menajis walaupun tidak berubah pun dan muka dia najis. Dah air sikit kaedah Syafi'i tadi kan. Kalau tak cukup 2 kolah, berubah ke tak berubah ke tak cara. Asal masuk najis, tak boleh nak guna dah lah air tu. Gitu. Kenyang orang Bukhari. Kalau Syafi'i kata najis, dah tak apa biar aku makan. Ad-din yusrun kan, mati situ lah. Jadi kalau kita perhati ni, luah dia buka tu luah. Maknanya tulang boya, tulang gapo pun dah hak tak boleh makan. Berlaku ni. Sebab apa? Dia tidak ada kena-mengena dengan tuan asal dia kira. Sebab tuan dia repuk, hancur gapo pun bau busuk. Ni tak. Ni kekal boleh tak lama, beratus tahun simpan. Itu makna beza hukum dia pun tak boleh sama. Macam mana nak sama? Lepas tu Tuhan buat, kita tak boleh kata dah najis, tak boleh makan. Tu hak bangkai tu sabak pun biar gitulah. Pak Nabi kata halal dabagtum ihabah. Apa yang kamu tidak sama? Maknanya hak bangkai tu suku dari segi tak boleh makan daging dia, kulit dia tu boleh guna. Tu kaedahnya. Sebab juga di sini hak ni ibu dia tu gajah tu tak boleh makan, tapi tulang dia ni suku boleh kita guna untuk benda lain. Lagu tu lah juga. Lepas tu dia kata aku dah. Sebab Zuhri ni dia tabi'i, maknanya dia dah dengan salaf ulama ni, ulama-ulama dari kalangan sahabat lah, ataupun satu generasi dengan dia tapi orang besar juga. Dia panggil salafil ulama.
Dengan sebab itu orang-orang yang kata ulama salah ni, tak ada istilah salah ni, tak kena. Ni tengok dalam Bukhari ni sendiri ada salafil ulama tu kau dia. Jadi ulama salah bukan apa ni, memang ada istilah ni, memang diguna. Mereka menyikat rambut dengan menggunakan hak tadi, tulai-tulai ataupun gading binatang. Sisir rambut. Bila sisir rambut kan, yang basah rambut ni ambil air semaya ke apa kan. Orang Syafi'i dia ada juga beza kan, di antara kalau najis tu kering, kita dengan kering, sama-sama kering, tak apa. Tapi bila kita sisir rambut dengan minyaknya, kalau tidak minyak pun air kan, lepas kita ambil air semaya tu, dia akan jadi basah juga. Tak boleh lah juga. Najis bila kotor. Tapi kalau Bukhari dia kata tak apa. Sebab apa? Nabi sendiri guna. Tak boleh pergi dah tu. Dah kalau Nabi sendiri guna, terus dia kata lain kuat mana pun tak boleh pergi dah. Tak boleh lebih kuat pada hak ni. Jadi orang lain yang kata tu, dia kira hak ni bangkai. Bila bangkai tak boleh. Hak Nabi kecuali kan kulit saja. Tu ya. Dia pegang hak tu. Hak lain tak ada. Dia pegang hak tu. Dia tak tengok dah hak ni hak Nabi guna ke apa ini. Boleh jadi dia kata khusus untuk Nabi pula. Masalahnya ni Imam Bukhari kata yam tasyitu nabiha. Bukan Nabi seorang, ramai ni buat salah ni. Bukan nak kata khusus untuk Nabi mana. Tak boleh pergi. Kalau khusus Nabi seorang, dah sahabat-sahabat dia tahu ini khusus untuk Nabi, dia tak boleh. Ni ramai ni dia buat ni. Wa yadahinuna fiha, dan mereka simpan minyak di dalam bekas-bekas saat ni. Dia buat bekas bubur minyak. Minyak ni kan basah, cair. Minyak tu berubah ke tidak? Tu Imam Bukhari tanya, seseolah dia tanya, berubah ke tidak? Bila tidak berubah kerana benda tadi, mana benda tadi tu dia tidak serupa dengan hak asal lah. Tapi kalau bangkai tikus, memang jadi busuk, jadi bau. Tapi kalau hak ni, hak letak ni, minyak saat ni tu bau busuk ke tidak? Letak lawan mana pun tak bau. Sebab tu kata dia hukum dia lain. Tak ada perubahan yang berlaku kepada empunya dia, tuan dia tu. Tak ada perubahan tu berlaku pada benda ni, maka tak apa. Tu kaedah dia. Jadi dia letak kaedah apa-apa perubahan. Ada perubahan ke tidak? Tak ada perubahan. Tak ada perubahan tak? Bulan tu laku bulan ni jenis awet binatang kan. Awet orang buat perhiasan. Awet ni apa? Dia kata ada burung. Dia awet. Betul. Betul. Masih hidup lagi sikit tu, buatlah dimatikan benda tu, dibentukkanlah dengan sayap terbuka ke ataupun sayap macam mana ke, awet benda tu tak lama lah. Ada ke seluruh benda tu najis. Kalau mengikut Imam Bukhari, kalau tak ada berubah, tak ada apa. Atas berubah ya dia. Sekarang ni makna kalau kita kata hak sudah diawet sana kan, dia tidak mengubah. Sebab berubah terus dah, dia jadi beku jadi tak ada bau, tak ada gapo. Kalau kita selai dalam air pun tak ada bau. Ada. Dia duduk situ ya Imam Bukhari ni. Berubah ke tidak? Tapi macam mumia Fir'aun tu. Mumia pula dah. Mumia Fir'aun. Maksudnya? Adakah dia tu manusia memang tak najis? Manusia tu lagu lain pula kan. Tak apalah. Jadi mereka kata tak apa dia semua guna ni. Hak tu yang siapa kata? Zuhri kata. Ibnu Sirin dan Ibrahim, Muhammad bin Sirin, ni orang besar juga ni, kalangan tabi'in juga. Dan Ibrahim An-Nakhai, orang besar juga. Mereka ni kata tak apa menega gading gajah. Tak apa menega gading gajah. Pasal apa? Sebab tidak najis. Kalau najis menega mana? Imam Bukhari nak ayatnya mereka ni berpendapat gading gajah, tulang ke apa ni tidak tidak najis. Bila tidak najis bolehlah jual. Tapi kalau ikut mazhab Syafi'i kan banyak susah. Dah najis tak boleh. Bukan mazhab Syafi'i saja, banyak lagi mazhab lain yang sependapat dengan dia. Misalnya kita kata tahi kambing. Baru ni kan kita sudah belajar dah tahi kambing tu. Bukhari kata tidak najis. Air kecing kambing apa tidak najis sebab dia binatang yang boleh dimakan, halal dimakan. Syafi'i kata najis, Hanafi pun kata najis juga. Baik, kalau najis, tahi kambing ke apa tu, tahi ayam dah.
nak jual awak baju, boleh ke tidak boleh? Tak boleh, dah bukan najis. Situ dia banyak tu, jangan kita kata ni najis gitu. Begitu-gitu saja dia ada kaitan banyak dengan benda lain. Tapi bagi Bukhari tak ada apa sebenarnya. Ada boleh orang ambil manfaat. Orang tak lalu nak makan pun banyak lagi faedah lain boleh buat. Berharga tu. Cacing sebagai baju. Cacing. Ada kok yang macam. Iyalah, cacing tu masalah lain pula kan. Cacing tu masalah lain pula. Mana ada manfaat. Ya ada manfaat. Dengan sebab itu Imam Abu Hanifah dia kata anjing boleh jual. Sebab ada manfaat. Anjing hak tu lah, hak perburuan, hak jaga rumah, hak cerdik tu kita kata. Dia boleh. Tapi Syafi'i tak boleh jual anjing. Sebab apa? Dah muka haram kan? Tak boleh. Najis nak jual kan? Itu dia. Imam Abu Hanifah dia kata najis. Suku hak tu. Tapi basuh tidak 7 kali. Ada cara dia lah. 3 kali basuh. Tak payah dengan salah satunya air tanah ke apa, tak payah. Hak tu suku. Tapi dari segi manfaat dia tu kena ambil kira juga. Orang susah payah duk ajar tu. Takkan tak ada rega. Dia kata boleh juga. Tengok. Supaya juga ni ada manfaat. Ada manfaat. Boleh berniaga. Boleh berniaga bermakna benda ni tidak najis. Kalau najis tak boleh. Ni orang besar ni, bukan orang main-main ni. Imam Bukhari sebut ni orang sebelum pada dia main-main diakui ketokohan dia. Kalau Muhammad bin Sirin ni kak, orang cermat benar. Bagi dia meriwayatkan hadis riwayat bil makna tak boleh. Ambil maksud tak boleh. Dia kena ingat betul-betul lafaz tu lagu mana. Bagi dia tidak harus. Tu. Lepas tu dia ni imam dalam takbir mimpi ni, imam takbir mimpi. Mana orang hebat. Ibrahim An-Nakhai ke apa ni, orang hebat. Bukan calon-calon orang. Imam Bukhari cara dia gitu. Kalau dia setuju dengan pendapat mana, dia akan pilih hak tu. Padahal pendapat orang lain banyak lagi yang tak ambil. Imam Syafi'i, dia kata gini, dia ada dalil dia juga, ada juga tokoh-tokoh dia boleh hak bagi juga. Tapi Imam Bukhari tak ambil. Dia nak ayatnya dia tak setuju dengan tu. Bagi dia tak kuat, hak ni lebih kuat. Kalau nak pakai dia kat lagu ni. Lagu ni. Tak apa, berniaga apa ni, gading. Tak apalah. Apa ni, nota tu baca sendirilah. Lepas tu kita pergi kepada hadis. Hadis. Hadisnya juga riwayat daripada Malik, daripada Zuhri lah. Maimunah isteri Nabi SAW, dia kata Rasulullah SAW pernah ditanya tentang tikus jatuh dalam minyak sapi. Tikus jatuh dalam minyak sapi. Nabi SAW pun kata, buangkan tikus tu, dan buangkan hak sekeliling dia tu, hak dekat-dekat dia, dan makanlah minyak sapi tu, hak baki lagi tu, hak selebihnya tu boleh guna. Inilah pegangannya hadis bagi Imam Bukhari. Yang dia kata, dia pegangan ni hadis ni, maknanya kalau masuk najis dalam sesuatu makanan kau gapo kau, apa yang Nabi suruh buat tikus tu, dah suruh buat hak sekeliling. Sebab hak sekeliling, hak dekat-dekat dia tu sudah berubah. Sudah berubah. Biasanya dia berubah. Kalau minyak sapi tu apa ni, beku lah, minyak sapi tu beku. Jadi ada lah hak sekeliling dia tu, jatuh situ, sekeliling buat. Sebab apa suruh buat hak sekeliling? Sebab berubah. Tu je. Apabila berubah, tak boleh makan dah lah, najis lah. Sebab kesan najis tu sudah menyerap, sudah sampai kepadanya. Bila kesan najis sudah sampai, bahaya apa? Bahaya kena makan. Jadi penyakit. Kuman ke apa ada. Tapi hak mana tak ada bau, tak ada perubahan ke apa-apa, tu boleh Nabi suruh makan. Makan hak lagi tu. Dia tak boleh bazir, dia tak boleh cuah belakang dah. Tapi kalau kita tak lalu, terpulang kepada kita lah. Terpulang lah. Sebab kata minuman tadi, hak masuk lalak saat ni lah. Kalau nak kira dari segi hukumnya, tak najis, hak lain-lain. Imam Bukhari pun buat kesimpulan lagi. Begitu juga kalau cair, tikus masuk cair, kita pun buang lah. Tak
tak ada nampak apa-apa perubahan. Kalau ada lah bulu dia sorak dua, selai dua ada, kita kata luruh, boleh ambil waktu tu. Lepas tu ada nampak perubahan atau tidak? Tak ada nampak perubahan, tidak najis. Gitu. Tetapi kebanyakan ulama dia faham daripada hadis ni, hak ni khusus dengan khusus dengan hak beku. Sebab dia tengok kepada hadis Imam Ahmad, hadis Ibnu Majah dan lain-lain, iaitu Nabi SAW ada bersabda, wa in kana ma'ian fala taqrabu. Kalau cair, yakni kalau minyak sapi itu cair, jangan kamu hampirinya. Sebab apa? Semua tu jadi sekeliling dia berlaku. Tak tahu mana ada sekeliling. Kalau hak beku, memanglah kita boleh kata ini bahagian dia beku. Nampak dah warna dia pun dah gulai, kita buat tu. Tapi kalau cair, kita ambil bahagian tu pun dia jadi masuk juga. Muka dia cair, sepuh air lah. Itu tak boleh. Kebanyakan ulama kata gitu. Tapi Bukhari kata tak. Letaknya atas bubah ke tidak? Tu situ je. Dia letak situ lah. Situ. Bubah ke tidak? Kalau bubah tak boleh. Kalau tak bubah tak apa. Mana hak tiga perkara dia dah pegang lah. Dia pegang. Bang dia pegang. Sebab hak tu yang menentukan benda ni masih baik lagi ke tidak untuk kita. Dari segi kesihatan. Dari segi najis ke apa pun, dia situ, dia asas dia letak situ. Itu asas dia. Bukan letak pada banyak benda tu, kau sikit, kau sebanyak mana. Dia tak kira gitu. Dia tak kira gitu. Dan makanlah. Minyak sapi hak selebihnya tu boleh makan. Kalau kita kata buat belakang minyak sapi, kita kata setting lah, setting minyak gas tu kita ada, setting bersakat lah dah. Kerana jatuh cicak, kau jatuh gapo kau, kita kata dah. Kita buang selalu pun najis dah habis. Kena lerak habis nah. Pagar lah enggak dia orang kita reti nak buat dengan minyak sapi ni, reti buat sekut arak nah. Sekut arak. Enggak lain orang sampai dulu mungkinlah dia ada guna lah untuk pasal pelita kau, untuk sapu di gapo-gapo minyak. Boleh lah. Orang kita ni lerak lah, tak ada apa dah. Tapi lalu ke tidak? Bak lalu tak lalu itu masalah selera. Masalah selera. Kita nak bincang masalah hukum. Masalah hukum najis ke tidak? Pada dasarnya tidak najis kalau tidak berubah. Sebab kita, hak kita tak makan, orang hak tak makan ayam, tak makan go ni, bukan makna najis, bukan makna haram. Tak lalu tu suku hak tu. Tak lalu tu suku, tapi ayam tu tetap halal. Kalau dia tak makan apa. Gitulah tengok ni pun gitu. Hadis yang kedua ni pun lagu tu juga daripada Imam Malik juga, sanad dia tu. Ibnu Syihab juga, Zuhri itulah, Ibnu Syihab tu Zuhri lah. Hak sama. Cuma di sini dia raya ma'an. Ini perawi ni. Perawi yang ambil daripada Imam Malik ni. Ma'an kata Malik banyak kali royak, kata dia. Bila dia beriwayatkan hadis ni bukan sekali, banyak kali benar kata. Dia katakan daripada Ibnu Abbas, daripada Maimunah. Dia bukan berhenti sekat Ibnu Abbas cerita ni, tapi berhenti setakat Maimunah. Maimunah ni dia banyak benar hadis Ibnu Abbas daripada Maimunah, sebab Maimunah ni mak saudara dia. Mak saudara dia. Setengah-setengah ulama dia keliru. Hak ni termasuk dalam masanid siapa? Masanid Ibnu Abbas ke masanid Maimunah? Masanid ni maknanya hadis ni diriwayatkan oleh siapa punca dia di kalangan sahabatnya. Sebab itulah musnad, hadis-hadis musnad, yang ni hadis musnad Imam Ahmad kau apa, dia berdasarkan sahabat tu. Dia letak setepak. Misalnya riwayat Abu Bakar setepak, tak cara lah cerita pasal gapo. Itu musnad, orang panggil nama sejenis kitab hadis. Lepas tu kalau hak Maimunah dia letak setepak. Dari satu segi ada kelebihan dia, mudah kita nak cari hak satu orang ni, ni sebanyak ni ada sini setepak. Tapi dari satu segi dia tidak tersusun mengikut bab tu, susah juga. Capo-capo aduk. Adapun hak sunan ni, kitab sunan ni kan dia mengikut bab. Bab taharah gitu-gitu. Senang kita tengok dalam bab ni. Lepas tu riwayat hadis tu bukan seorang sahabat, macam-macam sahabat. Asalkan berkenaan dengan taharah.
Tapi kalau musnad tidak begitu. Hak ni nak rayaknya hadis ni hak sebenarnya riwayat siapa? Kalau Ibnu Abbas ni ambil daripada Maimunah, maknanya suq dengan Maimunah, maknanya termasuk dalam masanid Maimunah. Kalau hadis ni suq pergi sakat Ibnu Abbas, mana orang panggil masanid Ibnu Abbas. Jadi ramai ulama duduk berselisih pendapat tentang ni. Ni masuk dalam masanid siapa? Bila Imam Bukhari buat mari gini, ni faedah dia. Ni faedah dia. Ma'an berkata, entah berapa kali Malik meriwayatkan kepada kami, katanya daripada Ibnu Abbas, daripada Maimunah. Maksud dianya bagi Imam Bukhari ini termasuk di dalam masanid Maimunah. Dia buat keputusan lah tu. Tapi cara dia gitu je. Kalau sekali orang baca tak ngaji, dia tak apa yang sebut gini ni apa. Tapi kalau kita ngaji, kita nak apa? Dia nak ayatnya ni termasuk dalam masanid Maimunah. Puncanya ialah Maimunah. Kalau ada setengah-setengah riwayat tu berhenti setakat Ibnu Abbas pun, itu dia rekah cerita. Dia tak seroyak orang royak ke dia. Sebenarnya tidak berlaku secara langsung kepada dia tu. Cerita tu diambilnya daripada Maimunah. Jangan keliru. Itu Imam Bukhari nak ayatnya. Pada hakikatnya ini termasuk dalam masanid Maimunah, bukan masanid Ibnu Abbas. Lepas tu hadis yang ketiga dalam bab ni, Imam Bukhari buat mari riwayat daripada Abu Hurairah. Dia kata Nabi SAW bersabda, setiap luka yang dialami oleh seseorang Muslim di jalan Allah akan terus berada pada hari kiamat nanti seperti mana ketika ia ditikam, ditetok kau, digapo kau, tak kira lah. Darahnya tersembur-sembur keluar, warnanya tetap warna darah, yakni seperti asalnya, tetapi baunya adalah bau kasturi. Lepas tu bapa ni pening ulama-ulama ramai ni pening dia. Bapa Imam Bukhari buat mari hak ni nak cerita cara kau air jadi najis ke tidak, tiba-tiba mari tentang ni luka orang ni hak perang fisabilillah ni. Bau hak cerita akhirat pula dah. Bukan cerita dunia, nak cerita kelebihan orang mati syahid ni. Apa kena-mengena? Setengah-setengah orang kata macam Ismaili ke apa, dia kata ini tak kena, tak sepatutnya tak kena ni tempat ni. Salah letak dia kata. Sebenarnya anak-anak buah Imam Bukhari tu dia fikir dia mau letak sini. Gitu kira-kira. Tak kena tu. Imam Bukhari buat ni dia ada tu benda tu. Dia nak rayak apa? Darah, darah orang. Imam Bukhari nak hujah orang. Bagi dia darah orang ni kalau luka ke apa ke tidak najis. Itu kita sudah bicara dah. Tapi adakah juga orang yang kata darah ni najis? Darah orang tak kira lah tubik ke mana-mana pun najis. Baik, kamu nak kata lagu mana? Kalau darah orang mati syahid di padang mahsyar, di padang mahsyar tu bau dia sedap, bau seperti kasturi. Najis lagi ke tidak? Najis lagi ke tidak? Mestilah orang akan kata tak najis. Apa sebab tak najis? Sebab sudah berubah sifat dia. Itulah aku kata dia. Berubah tu yang menentukan. Dalam dia. Itu dia. Dia kira tu. Sebab sudah berubah. Rupa saja ada, tapi sifat lain sehingga orang tak akan kata darah, orang tidak berasa jijik, tidak berasa kemar lah orang kata. Dak. Tidak berasa takut tengok, bahkan jadi kebanggaan pula. Dan takkanlah Allah SWT nak bagi kelebihan, nak menampakkan kebanggaan kepada seseorang dengan benda najis. Tak ada. Tuhan tidak memuliakan seseorang dengan benda najis. Hadiah benda najis, takkan lagu tu. Hadiah ni hak suci lah. Maknanya darah dia sudah suci. Lepas kita kata itu hak akhirat. Kasturi hak akhirat ke? Dia bagi kau tu pula. Kasturi tidak akhirat, hak dunia. Kasturi tu asalnya apa dia? Darah. Darah sejenis kijang. Kijang ni mengikut dalam buku-buku dia cerita, bukan sejenis kijang biasa ni tak. Dia tak ada tanda, tak ada ekor. Di Tibet, di Nepal banyak. Dia duduk pada ketinggian 8,000 kaki. Daripada paras laut. Dan boleh bau jauh lah, 4-5 batu bang.
apabila dia masuk. Itu dia. Dah tahan lama lah, bertahun-tahun. Dia boleh jadi ibu kepada air wangi pula. Asalnya darah, tapi proses Allah SWT buat, dia bertukar jadi bau wangi. Ketika dia bau wangi, asal dia kita ambil kira darah. Bila dia sudah berubah, adakah hukum dia tu hukum darah lagi? Tidak. Suci. Sekarang ni kalau kasturi jatuh dalam air, najis ke tidak air tu? Tak najis. Walaupun asal dia tu darah, tapi hakikat dia tu sudah berubah. Hak tu dia nak bayar. Maknanya kalau benda ni berubah hakikat dia, sehingga orang tak nampak, tak kata benda ni darah. Bahkan orang kata kasturi. Jadi dia ambil, dia ada, sebab tu dia panggil, wallahu alam, saya pun tidak pasti juga. Napuh ni lagu mana orang panggil napuh. Binatang dia serupa kancil, tapi orang panggil napuh. Dia besar sikit. Besar sikit. Sebab kalau dalam bahasa Farsi, kasturi tu dia duduk dekat pusat binatang. Pusat tu dia panggil naf. Dalam kekandi dekat pusat tu dia panggil nafah. Orang kita ambil nafuh. Itu dia. Napuh jadi. Boleh jadi itu, tapi tak pastilah. Adakah dia tu mengandungi kasturi napuh tu pula? Mengikut dalam gambaran kitab-kitab dia tak ada ekor, dia tak ada tanduk. Lepas tu dia dalam dia tu dia ada ruai-ruai macam buah delima. Dia ada bilik-bilik dia gitu. Ataupun macam sarang lebah tu. Dia ada gitu. Dan kalau hak asli memang lagu tu. Ada ruai-ruai, ada lubang-lubang lagu tu. Butir-butir lagu tu lah dalam tu. Kalau hak tidak asli, dia tak ada ruai-ruai. Itu salah satu nak kenal. Dia kaya cara nak cek. Selain daripada tu, kalau kita ambil jarum, kita cucuk pada bawah putih, kita cucuk pula situ. Bau busuk ke tidak? Kalau bau busuk, tidak asli, dia kata. Kalau tidak bau, asli. Kalau tidak bau, asli. Dan dia tahan lama tahan. Habis. Dia nak royak, jadi Imam Bukhari nak royak ni, kasturi ni bagai dunia, darah. Serupa dengan orang juga, asalnya darah, tapi bila jadi orang, najis ke orang? Tak najis. Asalnya darah juga. Mengikut orang yang mengatakan air mani itu tidak najis, tapi asalnya proses tu dalam tubuh tu daripada darah juga, sehingga jadi air mani. Mana kan berubah tu hakikat dia. Bila berubah, apa hukum berubah? Dia nak tanya hak tu lah, apa hukum berubah? Sebab berubah dah hakikat dia. Sebab tu kamu kata tidak najis. Sebab hakikat dia tidak berubah, tidak darah dah. Begitu juga dengan hak ni. Imam Bukhari nak sesuatu yang berubah hakikat dia. Hak baru ni kan ada yang antara kita yang tanya air kecil tu kalau di proses seperti di Singapura tu lagu mana kan? Tu masuk dalam ni. Hakikat dia berubah ke tidak? Orang nampak lagi kau air kecil. Tengok lagi kau air kecil bila tengok, bila minum, serah ke tidak? Kalau orang tak oyak, tak serah. Ada tak serah benda lain dah lah. Hukumnya pun lain dah lah. Gitu. Ni kaedah boleh habis daripada hati. Maknanya bagi Imam Bukhari, kalau sudah bertukar hakikat dia, ubah rupa dia, tak ada dah sifat asal tu, lagu lain dah lah. Hukumnya pun lain dah lah. Air kecil orang, najis bukan main, parok dulu kan, tak ada dah lah. Sehingga boleh minum. Tapi kalau ada hak lain, tak usah minum lah. Kita ni banyak air dia Singapura tu, dia mikir macam-macam. Moga dia sutuk hak tu. Dia susah masalah air ni. Tapi kalau nak kira dari segi hukum, iyalah, ulama-ulama ada bagi masalah istihalah, masalah tajziah, dia ada bagi. Hak tu itu pendapat masing-masing. Kalau nak kira dari segi hak asal, hak Nabi SAW, dia kayak gitu je lah. Hakikatnya kasturi itu darah asalnya. Lepas tu berubah sifat. Bila berubah sifat, orang tak ingat dah kepada hak asal. Tak ada dah asal. Cerita benda lain dah lah. Dia pergi kot tu. Kan nampak tu. Lepas tu kita kata, Jepun ni dia buat di sini ni kan, dia tarik manusia. Dia proses lagu mana tak? Nah. Buat sini ni dia capur dah kali. Tapi adakah bau busuk setelah 2 tahun kita pakai misalnya? Adakah bau busuk? Tak ada. Jadi benda lain dah. Jadi benda lain. Orang tak ingat dah kepada tu. Tak apa.
Mengikut Bukhari tak apa lah. Kita nak semayang, kau lapik dengan hak tu, kau duduk bawah hak tu, kau tak apa. Sebab apa? Sebab tak ada dah hak asal tu. Hak asal tu tak ada. Sudah jadi benda lain. Maknanya kalau kita tengok cara Bukhari ni, maknanya dia mengambil kira benar ni. Banyak benar lah faedah dari segi kimia ni, ilmu kimia ni. Buat gini jadi lagu lain dia kira hukum lain. Tapi kalau mengikut ni, dia kata kalau selagi bahan tu asalnya daripada hak tu, tak boleh lah. Bau kau tidak bau, kau najis. Pula. Tapi tak kemah tu, tak sedap tu. Banyak benda apabila berubah ni kan dia jadi lagu lain dah. Tidak sepuasa. Kita tak, kalau orang tak ayak, kita tak tahu hak tu. Yang benda ni asalnya tahi manusia. Ataupun campur dengan tahi manusia, tak tahu. Cumanya kita kata, nak cari hak lagu tu ke? Itu soal lain. Keperluan hidup ni macam-macam. Tempat ni yang tidak serupa. Satu orang kepala satu orang tidak serupa keperluan. Jangan kita persempitkan. Adalah tu ketikanya yang akan berguna. Adalah tu tempat mana-mana yang boleh berguna. Jadi kita ambil hak lega. Bagi Imam Bukhari tak. Berubah ke tidak? Dia letak atas tu sama. Berubah ke tidak? Berubah tu lagu mana? Berubah serupa dengan benda tayyib, benda baik, benda bagus, macam kasturi, bau sedap. Bau sedap ni tak kayak kotor. Sifat najis ni dia bau busuk. Baik, kalau asal najis dia tukar jadi bau sedap, air wangi. Sebab apa? Kalau orang satu hari nanti boleh buat air kecil tu jadi air wangi. Sebab apa? Jadi benda lain dah lah. Air wangi orang panggil, orang tak panggil air kecil tu. Katakanlah. Jadi benda lain. Tak ada dah hukum hak asal. Itu Imam Bukhari nak ayat. Jadi kalau benda ni masuk dalam air, kita masih boleh guna lagi air. Tidak menajiskan. Hak menajiskan ni pada ketika dia ada sifat-sifat najis itu. Yang boleh mengubah air jadi bau busuk, jadi warna dia pun teruk. Tu. Kalau tidak, tak. Lega banyak. Kerana macam ni Ustaz, dari segi makanan akan ada gelatin kan? Iyalah. Hak tu pun masih khilaf lagi sebenarnya. Tapi hak molek kita tak salah. Ada hak halal kan. Tapi dari segi hukum, setengah-setengah ulama kata apabila dia masuk tu tak tahu mana dah dia. Walaupun memang dia ada peranan. Ada peranan menahankan makanan tu ke apa ke, tapi kita tak nampak dah benda tu. Setengah-setengah ulama kata tak apa. Atas dasar ni. Atas dasar ni. Tetapi ramai juga kata tak boleh. Jadi kita cermatlah sikit, tak usahlah. Kalau ada pun ada hak halal, ambil hak halal. Ni bendanya. Tak apalah. Ni cuba tengok nota ni kita ni kan. 127. Tidak nak baca semua. Hadis ini juga menjadi sandaran Imam Bukhari dalam membuktikan kebenaran kaedah yang dikemukakannya di dalam tajuk bab ini, iaitu hukum sesuatu benda atau sesuatu perkara akan berubah sesuai dengan perubahan sifatnya. Perubahan ilatnya. Ulama fiqh kata dalam kaedah fiqh, al-hukmu yaduru ma'al illah. Ni lah. Ni asalnya. Darah asalnya berbau hanyir. Pancutannya dari mana-mana bahagian tubuh membimbangkan. Kita sendiri pusing kalau tubik darah kan. Dan menakutkan, bahkan mengejutkan sesiapa saja yang melihatnya. Itu sifatnya. Mengikut setengah ulama, darah yang keluar dari tubuh manusia tidak kira dari bahagian mana sekalipun adalah najis. Baru dia kita sudah bicara. Tetapi adakah darah orang yang mati syahid juga sama dengan darah yang lain walaupun sifatnya tidak sama? Jawabnya tentu sekali tidak. Kenapa tidak? Imam Bukhari akan menjawab kerana sifatnya tidak sama dan kerana telah ada perubahan yang ketara padanya. Perubahan ketara padanya. Kalau dahulu ia hanyir, sekarang ia telah menjadi wangi seperti kasturi. Kalau dahulu pancutannya menakutkan dan mengejutkan sesiapa saja yang melihatnya,
maka sekarang ia menjadi sesuatu yang membanggakan. Malah ia menjadi satu pertanda penghormatan dari pihak Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan tentu sekali tidak wajar, bahkan tidak pernah berlaku Allah memuliakan seseorang dengan sesuatu yang najis. Ada. Tak ada lagu tu. Apa yang buat lagu ni? Dia hukum dalam agama ni dia ada satu kaedah, dia panggil al-jaza' min jinsil amal. Pembalasan diberikan mengikut jenis amalan kita. Dan hak jenis-jenis lagu ni biasanya ditunjulkan, dinampakkan di padang mahsyar. Bapa orang mati syahid ni ditunjulkan, dibangkitkan oleh Allah SWT di padang mahsyar dalam keadaan ni, itu sebagai memuliakan mereka. Dan supaya jadi kesal orang-orang yang membunuh dia. Dan orang tahu ni pembunuh dia akan datang. Duk balas dengan ni lah sampai mati, sampai kena bunuh. Hak ni mulia dah sekarang. Dia tu yang teruknya. Dalam dunia memanglah orang kata kalah, mati, gapo gitu gini tak boleh hidup, dah habis. Riwayat sekat tu. Tapi dari segi hakikatnya adalah kelebihan di akhirat nanti. Allah SWT tunjuk. Jadi hak ni cara tu, kalau lagu tu kalau tu sembuh-sembuh tu bik sepuluh darah tu, tapi bau wangi pok-pok tu. Maklum. Di padang mahsyar. Ni di padang mahsyar, bukan dalam kubur, daripada mahsyar. Bukan dalam syurga ke apa dak. Ni cerita di padang mahsyar. Di padang mahsyar ni banyak perkara lah orang tak beri zakat. Unta misalnya dalam hadis sebut, unta dia bagi jerit dia. Jerit. Lepas tu jerit pula mari pula, jerit pula menjojuk mari. Pitih pula tu juga mari membah tapal tu. Dia mari dalam bentuk asal perbuatan dia. Tu lagu mana? Kalau mendahului iman dalam semaya, Nabi kata supaya pala hema. Cara tubuh-tubuh orang pala hema, pokok tu nampak. Orang boleh tahu lah. Ni biasanya ada iman tapi tak pakai iman. Nampak saudara? Hak ni Nabi SAW ajar kepada kita jangan ubah. Jangan ubah. Mana keadaan dia. Sebab tu dalam syariat kita kan, orang mati syahid ni tidak dikapankan dia. Tanam gitu. Dengan baju dia, dengan kawan tanah dia. Tidak mandikan dia. Kalau mandi hilang pula. Sedangkan ni kebanggaan. Tak siwi hilang bekas tu menjadi bukti akan datang. Lepas tu mengikut ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i ke apa, dia kata tak ada semaya pun tak ada orang mati syahid. Mati syahid ni maksudnya syahid ma'rakah. Syahid ma'rakah. Mana mati syahid dalam medan. Bukan perang lepas tu dia balik 2-3 bulan lepas pada tu mati. Tu tak kira tu. Memang kena luka perang tu juga. Hak tu kena mayat. Kena mandi hak tu. Hak ni kalau situ mati situ pada ketika tu lah. Kira syahid hak tu. Hak mati dalam balik rumah tu tak kira syahid. Syahid ni situ lah. Gitu. Medan dengan di medan tu selalu. Ataupun dekat-dekat tu lah, ketika dekat-dekat tu lah. Tak ada awak klik kita kata. Perang tu habis dah tapi tak ada awak klik mati. Situ. Hak mati syahid ni tak kena semaya. Nak semaya awak geria dia Tuhan apa dah dosa. Itu alasan dia. Tapi orang-orang Hanafi kata semaya juga. Semaya ni bukan kerana masalah dia dosa ke tidak dosa. Masalah memuliakan dia, menghormati, memberi penghormatan terakhir kepada orang Islam yang istimewa ni. Supaya Nabi mana ada dosa dia. Tahu maya juga jenazah dia. Budak kecil mati tak maya juga. Pada dosa tak ada. Tidak semesti maya ni maknanya kerana nak minta Tuhan ampunkan dosa dia, tak mesti. Dia bagi kot tu. Tapi kalau kita tengok dari segi kemudahan, perang ni kan tak? Perang ni susah. Kalau kira nak kapal lagi, nak gotugan ni, tak pernah sabar lah dengan suasana perang tu. Tak pernah sabar juga. Gali-gali kamu. Tak ada semaya, tak ada mandi. Ni dalam keadaan biasa boleh lah lagu tu. Nak telking, nak gapa pula dah. Boleh lah. Lepas tu kalau hak perang lagu tu tak ada dah. Tak ada dah. Dengan sebab itu dia untuk apa tu tidak mandi, tidak gapo tu, tidak kapal gapo tu, supaya dia bangkit dalam rupa asal dia. Itu kelebihan orang mati syahid.
Tapi kena ingat mati syahid ni pun, ingat kerana Allah sungguh. Perjuangan tu kerana Allah, kerana agama. Kalau kerana bangsa, kerana negara, kerana itu saja tak boleh. Tak boleh. Payah juga. Tidak semestinya kita kata kalau di Iraq tu maknanya mati syahid lalu. Bukan? Tak tahu lagi. Kalau naik dia nak pakar hak mana? Tu dulu. Kalau pakar hak Islam, iyalah makna nak menegakkan Islam. Tapi kalau pakar undang-undang orang putih juga, tukar hak lainnya dah. Ada mana? Bukan tujuan dia molek tu lagu tu. Cuma nak memerdekakan negara tanah air pun mana-mana lah. Hak kafir pun merdeka juga. Negeri dia tak seh duduk dijajah, tak seh. Sekadar tu je lah perjuangan. Hak ni maksud mati syahid ni kerana Allah. Semata-mata. Kalau orang mari serang negeri kita, kita ni kerana apa nak perang ni, kerana apa? Kerana nak jaga negara kita semata-mata gitu. Lepas tu apabila menang pula, lagu tu pula gitu. Tak boleh, tak pandai lagu tu. Sebab itulah saya ingat lagi masa duduk mengaji dulu, ada satu orang comel lah orang. Dia nak pergi perang di Afghanistan. Orang Arab. Sebab tu mereka marah sangat kan Afghanistan tu, sebab dia buka. Ni bukan hak Islam di mana-mana, tak ada bangsa, tak ada gapo. Bela orang Islam mana-mana. Bukan nanti negeri dia diancam baru itu. Ni tak ada, kita nak kira ni Arab sana tak ada kepentingan gapo dia. Kepentingan ke dia? Negeri orang. Tapi semata-mata mari tolong saudara dia. Masa nak pisah tu dakak-dakak lah dengan dia, peluk-peluk. Tak tahu lepas mana kita jumpa ke tidak pula. Cuba kita perhati dari segi hak zahir lah, hak zahir. Hakikatnya Tuhan belaka hak tahu, tak tahu juga. Hak pergi puas sekali dengan Nabi pun tak tahu lagi. Tapi zahir, kita tengok zahir. Tak ada kepentingan duniawi. Untuk bangsa kau, untuk negeri dia kau, untuk harta dia kau ada situ. Rumah tangga dia ada situ, anak beranak, tak ada. Semata-mata kerana orang Islam nak pergi tolong. Waktu dia takut tu. Kalau lagu tu takut, duduk serang sangat tu takut. Dia takut orang Islam ni tak ada kepentingan bangsa, kepentingan tak ada. Jadi Islam ni satu. Waktu dia takut sekali. Waktu duduk serang sangat, dia kata pengganah lah gitu gini. Tak ada, itu semua dia ayah dia. Nak suruh orang benci kepada pejuang-pejuang Islam. Tu sebenarnya. Kalau kita perhati hak lagu tu, kira-kiranya zahirnya kita tak boleh nak kata lah lebih. Sekadar tu lah kita. Kalaulah dia tu niat betul, selama mana hak mati. Hak kita tahu dah, hak kita tidak tahu. Selama mana hak mati. Bukan negeri dia, bukan bangsa dia, tak ada kepentingan apa-apa. Rumah tangga dia tidak duduk situ. Tapi semangat ni, kesedaran Islam yang tinggi ni, kalau kena molek lagu tu. Gak musuh ni dia nak sangat lah. Kalau kita ni kajak kita sekat tak boleh pergi, hak ni sekat, hak ni tak boleh pergi. Bila negeri kita mari jadi sepuh ayah kan lagu tu. Seko ambil meleh, seko ambil meleh lagu tu. Ni jadi lagu tu. Hak sebenarnya dia takut cara lagu tu. Takut. Apabila orang Islam ni jadi umat yang satu, umat. Bukan atas dasar bangsa lagi, atas dasar warna kulit kau apa, tak ada. Itu yang ada takrif syahid dunia, syahid akhirat tu. Ya, tu pun dulu kita sudah bicara kan. Syahid dunia, syahid akhirat. Tu maksud hak ni hak tidak mandi, tidak kapal gapo ni, syahid dunia. Orang panggil syahid dunia. Hak orang sakit perut, orang gapo gitu gini tu hak dalam hadis sebut tu syahid akhirat orang panggil. Kita kata apa yang balik kita memang gitu istilah dia. Syahid dunia ni maknanya di sisi pandangan zahir dunia ni orang nampak dia syahid. Jadi tak mandi, tak kapal, tak gapo dalam dunia. Hakikat tak tahu lagi. Ya Allah sungguh ke dia syahid. Syahid akhirat ni di sisi Allah dia ni kira-kiranya ada unsur-unsur orang mati syahid, mati mengejuk, mati gapo ni ada. Tapi di sisi Allah, di sisi dunia tak boleh, tak mandi, tak gapo, dia kena serupa lain. Lagi syahid dunia akhirat. Syahid dunia akhirat ni di sisi tu manusia pun syahid pergi perang. Orang tak mandi, tak kapal, tak gapo, di sisi Tuhan pun sungguh
dia ikhlas tu. Tu syahid dunia akhirat. Ada 3 macam. Katalah macam tentera kita ni Muslim kan. Selama ni dia dah gaji dia bayar lah, tapi dia perang kerana nak selamatkan negara. Mati kerana li ajli watanihi. Lagu mana? Tu bukan, kalau kita kata kau Arab dah, li ajlil watan. Bukan lillahi ta'ala. Bukan li i'la'i kalimatillah. Dia syahid ni li i'la'i kalimatillah. Bukan li i'la'i kalimatil watan ke apa ke dah, tak ada timbul tu. Tu tak sedap juga tu. Tak sedap juga tu. Cumanya negara kita ni lebih baik daripada negara lain. Islam banyak dah jalan hak Islamnya, orang Islam pun ramai. Kita dari segitulah ada lah kelebihannya. Tapi nak kata istimewa benar, sebab tu syahid-syahid ni pun dia banyak peringkat juga. Banyak tangga dia pula. Hak betul-betul syahid kerana Allah semata-mata. Sana masalah makan gaji tu tak apa, hak tu sampai Sayyidina Umar pun dia bui piti. Masalah kerana apa? Apabila kita boleh, kita nak agak dia. Apabila kita boleh, kita nak pakai hukum mana misalnya. Kalau nak pakai hukum orang kafir juga, tak ada mana. Itu untuk menegakkan, untuk mendaulatkan undang-undang tu jelah jadinya. Bukan untuk mendaulatkan Islam ni susah, nak buat pun susah. Terkepit sama. Tu benda. Jadi kena berhati-hati. Nak apa ni kalau dia orang panggil pengebom berani mati kau gapo ke dah. Kena tengok banyak perkara dulu sebelum buat tu. Kepada hak kata boleh tu pun dia banyak syarat juga. Silap-silap hari bulan, kena sama kita, kena orang Islam, mana kita bunuh dia pula. Dah lah kita mati, kita bunuh orang pula. Kena banyak perkara lah kena perhatinya. Kecuali tidak sengaja, gapo semua tu banyak. Kepada orang hak kata boleh, kepada orang hak kata boleh tu pun dia banyak syarat lagi. Jadi hak kita nak sininya, sanilah kasturi tu. Kasturi tu jauh perginya. Hak hari kiamat orang kata apa Imam Bukhari nak mari nak banding hukum tak boleh hak zaman lain tu. Zaman tu mana nak ada hukum najis tak najisnya. Nak banding dengan hak lain ni tak boleh. Dia tak pergi atas tu, dia pergi atas kasturi tu. Kasturi tu hak akhirat, hak dunia. Kasturi tu hak dunia kan. Bila hak dunia, kalau jatuhlah kasturi dalam air, misal lagu mana? Kalau dia tanya orang-orang hak kata najis lah, semua kata tidak najis kalau kasturi. Kan tadi kalau darah najis, kalau bulu binatang najis, kalau hak bangkai, dan macam-macam lagi. Kalau hak terpisah daripada ibu dia, pun ada setengahnya mengatakan najis. Baik. Dan kalau najis kasturi itu najis tidak? Semua kata tidak najis. Pasal apa tidak najis? Kalau nak kira asal dah. Semua akan kata sebab tak ada dalam sifat asal. Sebab tu dia kata dia nak bayar hak tu lah. Perubahan itu yang menyebabkan jadi hukumnya berubah. Tekan haluh cara Bukhari tu. Haluh cara dia. Kita tak suka. Lepas pada tu kita pergi kepada bab seterusnya. Kita pergi kepada bab seterusnya. Habis dah situ Bab kencing dalam air yang tenang. Air kencing semua tahu dah. Air kencing ni maksudnya orang lah sini. Air kencing orang ni semua terima dah najis. Termasuk Imam Bukhari sendiri terima najis. Kencing dalam air yang tenang. Bila masuk najis dalam air, ia akan menajiskan. Orang lain kata lagu tu lah. Kalau kita kencing, Imam Syafi'i hak sependapat dengan dia. Dia kata kalau air tak cukup 2 kolah kan, kencing sikit setitik pun habis, punah habis, najis lah. Hak ni kata gini, ni kata macam-macam lah, sebab tak adil lah. Imam Bukhari kata tidak selalu. Ni tidak selalu jadi najis air tu. Baru jadi najis apabila berubah. Kalau tidak berubah tak najis. Air kecil ada apa?
Situ dia duduk. Maknanya lebih kuat lagi kuasa air itu daripada air kencing tu. Lebih kuat tu lagi. Orang panggil ghalabah. Dia dalam istilah dia panggil ghalabah ma alal baul. Bukan ghalabah baul alal ma. Tidak. Kalau mana jadi haji air tadi, itu maknanya air tadi sudah dikuasai. Lebih kuat maknanya balik air kencing lah. Tak boleh lah. Tapi kalau tak ada berubah, tak ada apa. Sebab apa? Air kencing ni boleh jadi sikit, boleh jadi banyak. Kalau sikit tak berubah, walaupun air tak sampai 2 kolah bagi Imam Bukhari. Kalau tak berubah tidak najis. Kalau air tu lebih pada 2 kolah pun kalau berubah najis. Situ dia duduknya pada perubahan. Air akan menjadi najis. Kalau air yang tenang, kalau air mengalir ada. Tak apa kalau air mengalir, tak apa dia pergi. Ni dia sebab apa air mengalir itu tak apa? Sebab tak ada perubahan. Tapi kalau air hot tenang ni kita duk kecing, orang ni mari kecing, orang ni mari kecing pula, orang ni mari kecing pula. Lama-lama jadi berubah lah. Ni dia nak kaya akhirnya, akibatnya akan berlaku perubahan. Oleh kerana berlaku perubahan itulah maka air itu jadi najis. Dengan semata-mata masuk najis tidak jadi najis air itu. Itu pendapat Imam Bukhari. Dengan semata-mata masuk najis 5 titik air kencing masuk, ataupun 2 titik dalam beldi itu, kalau orang tak tahu kan dia tak ada nampak gapo-gapo, tak ada perubahan gapo, tak ada nampak. Tak apa. Tapi orang kata tak boleh lah. Tak apalah. Mula-mula sekali kita tengok mula-mula sekali kita tengok di sini hadis Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, kitalah umat yang terakhir, tetapi yang terdahulu masuk syurga. Yang terdahulu masuk syurga. Apa kena mengenanya dengan air kecil ni? Itulah benarnya. Sebab itulah kitab-kitab ni setengah-setengahnya Spon Nobel tu kita boleh baca sendiri bila tidur, tak apa. Menetan nerak habis butir dah. Hak ni jangan termain-main. Termain-main kat ni. Lagu saat ni Tak ada masalah. tak ada masalah. Sebab apa? Tiba-tiba tu begitu. Lepas tu baru mari. Dengan sanad tadi juga dia kata Nabi SAW bersabda, janganlah sekali-kali seseorang daripada kamu kencing di dalam air tenang yang tidak mengalir. Hak ni baru ada kena mengenal. Tapi dia buat suku tu, hadis tu nombor 232 kan. Hak tadi 231 suku-suku. Mana kalau kita tengok atas dasar suku-suku ni tak pening lah. Pening. Pening pala lah, bukan kita saja ni pensyarah Bukhari ni pun. Apa lah Bukhari ni lagu ni. Kena faham. Kena faham. Nota ada bawah. Nota sudah ada. Apa Imam Bukhari buat gitu. Baca situlah. Dia Imam Bukhari sebenarnya dia terima hadis ni 2 sekali. Hak ni dengan hak ni. Dalam setengah-setengah nuskah Bukhari, kalau hak cetakan Pakistan tu dia sekali. Dia tak ada suku gini. Hak tolak je. Lepas tu apa dia sebut ni? Sebab dia terima daripada ni kan sanad dia Abu Yaman qala akhbarana Syuaib qala akhbarana Abu Zinad anna Abdurrahman bin Hurmuz. Abdurrahman bin Hurmuz ni dia ada sahifah Al-A'raj ni. Dia bukan dengar daripada Abu Hurairah saja. Dia saling hadis-hadis Abu Hurairah tu dia saling. Ada satu buku dengan dia. Dalam buku dia tu start buku tu dengan hadis ni lah. Nahnul akhirun as-sabiqun. Start dia. Imam Bukhari ada juga nuskah tu. Sahifah tak ni tu. Buku tu. Bila dia ambil daripada Arab dalam sanad juga dia ambil, tapi benda tu ada, dia akan mengingatkan kita bahawa benda ni bukan sekadar hak dia ingat gitu saja. Sahifah tu ada tu. Turun-temurun maknanya sapa kepada dia. Ataupun disalin hak tu daripada hak tu betul-betul.
Sebab tu dia mengingatkan kita dengan hak ni. Mana dia ambil daripada kitab tu, ada dalam kitab tu. Dia anak murid Imam Abu Hurairah ni. Yang pertamanya Abdul Rahman bin Hurmuz, yang keduanya Hammam bin Munabbih. Hammam bin Munabbih tu pun dia salin juga. Dia salin juga daripada kitab Abu Hurairah. Jadi selain daripada dia riwayat tu, dia ada dengan dia tu kitab tadi. Imam Bukhari bila ambil daripada kitab ni ataupun daripada orang ni yang ada dalam kitab tu, dia akan sebut gini dulu. Isyarat kepada benda ni ada dalam kitab tu. Lebih istimewa lah, maknanya lebih istimewa. Supaya juga kalau Imam Muslim kan, di sini kita sebut dalam nota ni, Imam Muslim kalau dia ambil daripada Hammam tu, dia akan kata fadzakara ahaditha minha. Dia akan sebut gitu, barulah dia buat mari hadis. Jadi fadzakara ahaditha ni, dia menyebutkan beberapa hadis. Banyaklah hadisnya, tetapi antaranya hak ni, hak berkenaan dengan yang kita duduk bincang ni. Gitu. Ni baca dalam itulah, dalam nota tu. Itu maksudnya, dia nak isyarat kot tu. Dan Abdul Rahman bin Hurmuz ni bila dia meriwayatkan, dia lagu ni cara dia. Jadi dia ambil kira hak tu serupa dengan hak asal. Serupa dengan hak asal. Bukan ada kena-mengena dengan apa ni hadis ni, dengan bab ni. Itu kata setengah ulama lah. Molek dah hak tu pun. Tapi setengah ulama dia tak puas hati lagi. Dia kata tak, mesti ada. Abu Bukhari buat gini ni mesti ada. Mesti ada tu kat mana? Kita kata nahnul akhirun as-sabiqun, kita lah hak kemudian. Ni dari segi hak ni maksud dia nya, kita ni kalau di kalangan umat-umat ni, umat Nabi-Nabi ni, kita lah hak terakhir. Tapi saya rasa kelebihan umat Muhammad ni, kelebihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari segi hisab, dari segi perhitungan, dari segi gapo masuk syurga, kita dulu. Tu je maksud dia hak asalnya. Tapi di sini ni, di sini ada ulama tak silpah, dia kata ada lagi benda. Dia nak korek lagi, biar dia nak korek. Kita lah hak akhir, hak dulu. Maknanya dia, jangan kita fikir dah kita kecil, kita sorang, tak akan mengubah air ni dapat kalau kita sorang. Sebab apa dia akan mari pula hak dia. Lepas tu mari pula hak lain pula. Hak akhir mari tu kan dah sudah banyak dah kecil. Sudah banyak dah kecil, menjejaskan dia. Ada ketikanya air tu akan berubah, dan bila dia guna air tu tak sah. Dengan sebab itu jangan start. Jangan kata kita seorang. Orang lain pun kata lagu tu juga. Lama-lama orang penuh habis air. Kena fikir kau orang kata. Kot tu. Dia bagi kot tu. Ada kaitan juga, dia kata. Ada kaitan. Maknanya hak akhir tu akan tiba masanya, hak akhir tu dia guna air yang memang sudah najis. Memang kita kata air tu kalau selagi tidak berubah tidak najis. Tapi dah main hak ni kecil, air tu tetap tenang. Lama-lama dia akan berubah. Hak berubah tu siapa dia tahu? Boleh jadi dia tak perasan. Sedangkan dalam masalah najis-najis ni kita kena beringat. Sebab kita nak ibadat ni kena suci. Kena beringat. Jadi kalau kita tidak fikir, kita pun kena fikir ke orang lain. Ada hak awal, ada hak akhir kan? Gitu, kena fikir. Begitulah juga hidup kita ni. Jangan kita fikir kita saja. Senanglah ni. Kena fikir anak cucu akan datang. Ni ada hak ujung. Dan maka dengan perbuatan kita ni susah orang kemudian. Orang nak kutuk kita pula. Kena fikir. Tu hak Imam Bukhari ni. Kan? Nampak tu? Halus cara dia. Halus. Tapi hak kata hak ni sebenarnya hak sepuluh tadi. Dia kata maksud sebenarnya hak ni. Hak kemudian tu. Jangan kencing. Janganlah seseorang daripada kamu kencing dalam air yang tenang, yang tidak berlari. Patutnya mandi pula situ. Lepas tu mandi pula. Molek kita kata. Perangai tu. Dia ni dalam ni kan, dia berbaris dah. Sebab tu setengah-setengah ulama dia tak kenal berbaris ni. Sebab setengah-setengah tempat tu dia boleh pergi banyak. Macam sini dia boleh berlaku ni. La yabulanna ahadukum fil ma'id daim alladhi la yajri thumma yaghtasilu fi. Bagi depan yaghtasilu. Ada juga yang thumma yaghtasil fi, mati.
Ada juga yang baca thumma yaghtasila fi. La tu bagi datang. Dia ada tu. Lepas tu makna dia pun ada beza sikit sebanyak. Kalau kita kata hak mati hak mati. Thumma yaghtasil. Ini dari segi bahan nahwu sikitlah kepada hak ngaji tu. Dia setera jelira juga. Sedap juga kalau bahan lagu tu. Thumma tu kan haraf ataf. Yaghtasil maknanya ma'tuf. Dia ataf ke mana? Ataf kepada la yabulanna. La yabulanna itu, yabulanna itu tempat jazam tu. Sebab la nahi. Cuma tidak nyata jazam itu sebab ada nun taukid tu. Mana jangan sekali-kali kalau kita baca lagu saat ni, jangan sekali-kali seseorang daripada kamu kencing dalam air yang tenang dan kemudian jangan mandi. Makna jangan jugalah. Bila ataf dia kait dengan hak tu. Pasal la. Dia jangan kencing, jangan mandi. Tu jangan kencing. Kemudian mandi pula situ. Jangan dimandi dah. Makna cemar dah lah. Bagi orang hak kata dengan air kencing tu berubah ke tidak berubah, sebab dia pegang saat ni kan Nabi tak boleh mandi. Jangan mandi kalau sudah kencing. Jangan kencing dalam. Maknanya lepas tu mandi pula. Kalau kencing mandi pula tak molek. Jangan. Makna dia larang gitu. So lagi kita kata yang kata silu sport ni. Hak ni paling molek ya. Hak ni paling molek. Jadi dia jumlah tu dia jadi khabar bagi mubtada yang mahdzuf. Takdirnya thumma huwa yaghtasilu. Thumma huwa yaghtasilu fi. Lepas pada tu nya mandi pula. Molek kalau aku tu. Jangan kencing sekali-kali nanti. Lepas pada tu mandi pula. Pasal tak erti maknanya. Tak erti cuma cuci ni. Mandi pula. Gitu. Kalau yaghtasilah makna setengah kata tak boleh. Sebab thumma ni tak boleh. Ada an selepas dia. Itu panjang cerita lah kan. Boleh jadi menjemukan kepada hak tidak mengaji nahwu tu. Tetapi Qurtubi kata tak boleh. Yaghtasilah tak boleh. Sebab lepas pada thumma tak boleh ada an mudmarah. Jadi fi'il mudhari' tu nak nasab dengan an tak boleh. Tapi Ibnu Malik pengarang Alfiyah boleh dia kata. Sebab apa? Thumma di sini dengan makna waw ataupun fa. Itu dia. Mana jangan kencing. Dalam keadaan tu belah-belah kencing tu mandi. Jangan. Makna sekali. Tapi timbul pula kemuskilan. Baik. Kalau tidak belah-belah dia kencing. Lepas tu mandi semula. Tidak sekali. Hak larang tak ada sekali. Dia akan timbul gitu. Jadi seseolahnya kalau sekali tu tak boleh. Hak Nabi larang. Kalau tidak sekali tak apa. Sebab tu kurang molek. Hak molek paling moleknya hak ni. Hak ni dia nak ayat kan akibat dia nya. Kita duduk kecil situ, akhir sekali kita akan perlukan juga kepada air. Nak minum ke, nak basuh kain ke, nak mandi ke. Kalau air tu sudah rusak, kan kita tak boleh guna belaka. Cedik kau lagu tu. Tak patut buat lagu tu. Sebab apa? Akhirnya air tu akan berubah dan akan rosak. Ni serupa dengan Nabi SAW kata juga. Dalam hadis yang lain dia kata, la yadribanna ahadukum imra'atahu darbal amah thumma yudaji'uha. Janganlah seseorang daripada kamu pukul bini dia supaya pukul hamba. Lepas pada tu tidur sekali pula. Molek kau lagu tu. Lepas pada tu nak tidur sekali pula. Nak tidur sekali dia tak boleh tidur dengan kita dah pula. Kita tak boleh tidur sekali dengan dia. Dia lari. Pasal apa? Dia peti kita dah muka kita bahaya dia. Ni pun lagu tu juga. Bila kita kecil tu sedaplah kecil. Akhirnya kita tak boleh nak guna air. Kita tak boleh nak guna air dah sebab air tu cemar. Supaya juga bini saat ni dah bahaya-bahaya. Lama-lama dia pun jadi benci kita. Kita nak tidur sekali dengan dia. Dia tak saya tidur dengan kita. Habis saja kita. Supaya juga ni lagu tu. Maknanya jangan kita buat sesuatu yang merugikan diri kita sendiri. Air ni banyak keperluan kita kepadanya. Jadi janganlah kita rosakkan. Hadis ini tidak bermakna kita tak boleh mandi kolam tu pergi di hotel, di chalet mana-mana kan. Kolam tu mandi, takkan nak hungar tubik tak. Baiklah kita kata. Memanglah molek gitu kan. Tak boleh kau kencing. Haram lah kau kencing ni dalam air. Tidak haram. Yang jadi tak bui tu sebab kita nak guna akan datang.
Kalau nak kira tak apa kencing. Bukan kencing ni tak boleh dalam air tak boleh. Nabi larang, haram. Bukan gitu, tak haram kencing dalam air. Kalau kita tidak nak guna buat ambil air semaya ke, ataupun kalau tidak berubah, boleh lagi ambil air semaya ke. Tetapi perbuatan kita tu tak molek. Akan menjejak. Dah ni sorang ramai akan mandi tu. Lama-lama jadi rusaklah air tu. Bukan nak ayatnya tak boleh nak kecil dalam air. Dah. Tak apa kecil dalam air. Gitu. Cuma sini oleh kerana kita ada nak guna air tu, faedah banyak tu kalau kita nak ambil daripada air, dan dia akan terjejas. Dengan sebab itu dilarang. Jangan kita faham jadi kalau begitu tak boleh lah kecil dalam air. Kalau tak ada apa-apa kepentingan pun kita tak boleh nak kecil. Dah, boleh. Cumanya hak molek tidak gitu. Molek tidak gitu. Imam Bukhari naknya sini apa dia? Dia royak orang lain faham. Ni kan hadis ni menunjukkan apabila masuk sesuatu yang tidak mengubah pun, dia akan jadi najis. Sebab tu Nabi larang. Imam Bukhari pakai hadis tu juga. Dia kata tidak begitu. Sebenarnya dia bukan kata jadi najis, sebab akan berubah. Bila berubah itulah jadi najisnya. Sebab dia kira hak ujung ni, hak ujung. Sebab akhirnya akan guna buat mandi. Buat mandi tu kalau hak kotor, tak boleh lah. Jadi kalau kita niat molek mandi junub ke gapo ke, tak ada apa juga, dah tak cuci. Dia kira akibat dia tu. Akibat tu bila jadi kotor, bukan selalu jadi kotor, dia pegang situ. Sebab kan kalau kita kecil sekali tidak berubah lalu air ni kalau banyak. Tadi kan masalah air banyak sikit, dia beza pula pendapat tu. Kalau Imam Abu Hanifah banyak benar. Kalau Imam Syafi'i dua kaul. Jadi kalau dua kaul lebih sikit tu, kalau kecil dalam tu tak ada berubah, Syafi'i pun kata tidak najis. Syafi'i pun kata tidak najis. Cuma semua kata tak molek buat lagu tu. Semua kata tak molek. Jadi Imam Bukhari dia nak ayatnya apabila berubah, dia akan berubah. Serupa dengan tadi tiku hak masuk, dia tidak bau busuk selalu semua. Dia kau busuk kalau lama gitu. Dia kau melarat. Begitulah juga dengan air ni, kita kena jaga sebab benda ni yang kita akan guna. Tu dia naknya. Babul baul fil ma'id daim. Nampaknya kita masa pun sudah cukup dah. Ada dua soalan. Lepas pada tu ditajuk lagi ni panjang pula ni. Ni pun pelik juga ni. Pelik ni. Pelik benar ni orang ni. Tapi orang pelik ni kan tak? Pelik pun dia terjun pala dulu pun tak apa, dia pandai. Dia musim-musim biung-biung pun jatuh kaki dulu dia. Tak apa, tak jatuh pala dulu, tak patah pala. Puk sedekah ke apa tu kan tak? Dia ahli. Musim berapa kali pun jatuh kaki dulu macam. Kita tak pandai ni musim sekali kan patah tekuk tu. Mana dia orang pandai. Tak apalah, kita cuba tengoklah lagu mana cara dia buat. Sekat tu lah. Wallahu a'lam. Kita tangguh setakat tu dulu. Ini ada dua soalan. Sebelum tu nak ulang lagi lah berhubung dengan program pembinaan pusat pengajian Darul Kausar ni masih berjalan lagi dan memerlukan belanjaan yang besar lagi. Jadi pada ahli jemaah ataupun sahabat-sahabat di luar sana yang bersedia untuk memberi sumbangan, bolehlah buat sama ada hari ini dan seterusnya. Jadi kalau ada hari ini pun di meja Wistia ni orang ada, bolehlah mari kita beri sumbangan mana hak kalau ada lah. Saya dah maklum dah dulu pembinaan ni masih memerlukan sumbangan yang besar lagi untuk menyempurnakan sepenuhnya. Jadi di sini ada dua soalan, saya kira kepada Maulana lah untuk menjelaskannya. Ingat lupa.
Lupa ingat lupa sebalik nyanyuk buka dia. Ada Ini masalah kawit lingkungan kawit itu pasal ada matikan mata. Ada hubungan. Ini masalah ibu sakit lah, sakit ternak, masalah semaya. Yang semaya ni kalau selagi ingat, selagi sedar, kena semaya, tak boleh tinggal. Selagi ingat, selagi sedar, ketika tak sedar tu tak kira lah. Ketika tak sedar tu, mana kira dia kena ganti semula, kena qada. Bila dia segar lah, bila dia check up. Kalau dia tak sedar, tak kira, tapi kena ganti juga. Kena ganti juga. Lepas tu kita kata, oh benar menyusah lah dah orang sakit. Tak, masa tu lah sepatutnya kita kena ada hubungan sokmo dengan Allah. Masa sakit tu lah. Dari segi Tuhan nak terima keikhlasan kita, gapo ke Tuhan ni pun dia lebih pada masa tu. Dan kita kalau boleh tidak putus lah, ingat kepada Allah SWT pada masa tu lah, lebih-lebih lagi. Supaya juga orang kata apa ni, kalau mari kota tak boleh semaya. Kalau ketika mengandung tu susah ke nak bangun, nak gapo ke nak menendang dalam perut tu dah. Kena semaya. Sebab pada masa tu lah hak molek kita kena ingat Tuhannya. Kita tidak seorang tu, orang lain tu. Mana dalam keadaan kita ingat semua kepada Allah, dia pergi juga kepada anak kita tu. Susah pun, cara susah. Gitu. Jadi hak ni masalah semaya ni kalau nak ganti, kalau tak perlu salat, tak perlu kena semaya macam. Selagi boleh. Baring ke, tidur, melentang ke, menyenggeng ke, duduk ke, lagu mana tak kira, kena semaya. Semaya tak boleh tinggal. Tak boleh tinggal. Itu. Kalau dia nak semaya, setakat mana yang boleh buat? Baru ni kita sudah belajar kan, misalnya dia tu duduk senyap saja, kita belakang je curah air, ambil air, basuh, gosok, apa boleh, dia niat. Itu boleh dulu. Lepas tu pendudukkan dia pakai pakaian yang bersih ke apa yang perlu lah. Itulah yang perlu kita buat. Kalau kita tak buat gitu, dosa kita. Bukan dia saja sekarang ni dia tidak mampu, tapi kalau orang lain tolong boleh. Orang lain tolong, misalnya tolong ambilkan air semaya, tapi dia kena niat ambil air semaya tu, kena dia kena dia sendiri dalam hati tu. Cuma perbuatan basuh, gosok gapo ni, itu kalau anak-anak ya boleh lah. Kalau orang suami isteri tak ada juga kan, kes tak ada anak ke apa susah, lepas tu nak ambil air semaya lah ke mana, patah pula air semaya ni, kita gonyah dia dah. Pakailah mazhab Bukhari, barulah sedih dah. Pakailah mazhab Bukhari, Hanafi, banyak lagi mazhab. Kita sudah bincang dah tu. Jadi dalam keadaan tu suami boleh ambil air semaya, tak patah. Dia gosok gonyah isteri dia. Ataupun sebaliknya gitu juga, tak patah. Tapi kalau mengikut mazhab Syafi'i tak boleh, kena cucur saja gitu. cucur dengan pahit. Susah juga. Lepas pada tu kita nak menyandar diri kita tak perlu. Setakat mana dia boleh. Kalau dia tak boleh menyandar, duduk, tidur. Nak kata tinggal semaya tak boleh. Gitu. Ketika dia sedar, dia kena semaya lah. Setakat mana boleh lah. Kalau dia nyayuk tak ingat langsung. Kalau dia nyayuk pun, tapi kalau ditegur dia boleh. Misalnya 3 baru tu, misalnya kita kena lagi. Maknanya berat semaya ni. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, ni ayat lah. Berat semaya ni. Kecuali kepada orang yang patuh sungguh. Dia akan berasa hak itulah bahagia pada masa tu. Pada masa itulah paling bahagia, paling dekat dengan Tuhan. Pada masa tu.
Kalau dia tak perlu solat, apakah cara untuk anak-anaknya ganti solat beliau? Tak boleh ganti, tak boleh buat apa ni, haji tu, nak upah haji ke ataupun nak tolong buat bagi pihak dia, tak boleh. Semaya ni tak ada. Fidyah ke apa pun tak ada. Kalau ada dalam mazhab Syafi'i, dia sebenarnya lebih banyak dalam mazhab Hanafi masalah fidyah ni. Tapi orang Syafi'i ambil. Kalau kira mengikut mazhab Syafi'i, pendapat Subki, pendapat dia tu dia anggap syad, ganjil. Hak dia semaya tu lah orang kampung duk buat tolak-tolak beras tu kan. Nak beri sebenarnya pitih. Tapi dah moga dia kena beri beras kan. Lalu supaya peterah tu lah juga. Jadi sebenarnya tak ada. La yusalli ahadun an ahadin. Tak ada seorang pun boleh semaya bagi pihak orang lain. Tak boleh. Hak hidup lagi, hak mati dah, tak boleh. Kesian ke dia, nak tolong semaya ke dia, tak boleh. Puasa pun lagu tu juga, tak boleh. Puasa untuk orang lain, tak boleh. La yasum ahadun an ahadin. Itu dalam hadis. Seorang tak boleh puasa untuk orang lain atau bagi pihak orang lain. Hak hidup lagi ke, hak sudah mati ke, tak boleh. Tapi kalau haji lah, itu pun ada khilaf. Itu pun ada khilaf. Haji orang kita duk upah haji ke apa ni ikut mazhab Syafi'i. Tapi kalau mengikut mazhab Malik, mazhab Hanafi tak ada upah haji. Sekat mana dah, kalau dia dah gigi, kalau dah. Kalau dia tu memang kena gigi dah, dia tak gigi dosa. Kalau dia memang tak ada kemampuan, tak dosa. Apa nak menyusah orang lain nak upah-upah pula je. Lepas dah atas kemampuan dia. Kemampuan dia tak ada. Begitu. Apa lagi nak? Ada pula semaya teman ke apa kan? Semaya teman orang mati kan? Semaya tak ada. Tak ada dalam hadis. Itu amalan yang dibuat bid'ah yang kita kata. Tapi boleh jadi orang marah kalau kita kata gitu bid'ah. Sebenarnya tak ada dalil. Kalau berdasarkan hadis tadi tak boleh. Bagi pihak orang lain tu kita semaya tu. Untuk orang lain tu kita semaya tu tak boleh. Lepas mati kau semasa hidup semaya teman ni tak ada. Ada seorang tok guru tu semasa dia tahu saya ni ngaji Bukhari. Dia tanya, dia orang alim besar lah, tapi tidak terkenal mana, tapi dia alim besar. Orang Indonesia asalnya tapi lama duduk sini. Dia tanya, lagu mana awak semaya teman ni? Awak akan ngaji hadis ni? Dalam Bukhari lah. Tak ada. Tak boleh semaya teman. Dia suka. Tak apa, dia tahu dak kan nak buat ni. Dalam Bukhari. Tak ada. Tak apalah kan. Jadi maknanya hak duduk buat, kebiasaan duduk buat tu tak ada. Dia semayang kita sendiri tu akan jadi teman kita. Itu betul. Itu hadis sahih. Jadi seseorang tu akan kata, siapa dia kamu? Bila dia mati dalam kubur, aku semayang kamu lah, dia kata. Tuhan buat dalam upah lain. Jadi teman yang mesra dengan dia. Semaya dia sendiri, bukan semaya orang lain. Dia sendiri selama ni duk maya dalam hidup ni. Hak tu akan menjadi teman dia dalam kubur. Hak tu betul. Hak tu sahih. Tapi kalau orang lain tolong semaya, tak ada. Tak boleh. Sia-sia saja. Ni masalah puasa ni, korek hidung, korek telinga. Tak apa. Tak apa, korek hidung, korek telinga tak apa. Patut kan ya, dalil dalil. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu min al khaytil min al khaytil aswad min al fajr. Thumma atimmu siyama ila al-lail. Tuhan suruh makan minum. Hak tak bolehnya makan minum. Kalau pada masa puasa tu, hak boleh makan tu tengah malam lah. Makan minum lah sampai ke terbit fajar tu, dia kata. Kemudian sempurnakanlah puasa tu sampai ke malam. Hak apa dia? Hak tak boleh tadi. Hak dia sebut tadi. Makan minum dalam Quran sebut. Lepas tu tidur sekali tak apa. Subuh lah, subuh. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Maknanya tengah hari tak boleh. Malam tak apa. Maknanya tu bukan apa perkara asas. Hak ni semua sepakat. Kalau hak lain dah maksud
Kalau masuk dalam mulut ni tidak batal lagi. Tak secara lah kita tidak setuju tu bab lain. Isap rokok misalnya dah. Kalau semata-mata isap dalam mulut, jangan telan. Kena. Jangan buat tubik kat hidung dah. Sekat dalam mulut. Lepas tu buat. Tak batal. Rongga juga tu, tak masuk ke dalam. Supaya orang nak kecak masing ke lauk ni, nak kecak. Tak batal. Padahal kita boleh rasa dah, tak batal. Cuma makruh. Tapi kita nak buat sana ni ada maksud lah. Nak kau masih perak nak makan pun tak boleh lagu mana dah. Tak apa, tak batal. Padahal tu makanan tu kan, kita rasa tu ada rasa. Ni korek hidung tak ada gapo. Korek hidung. Ambil air semaya kan, isap air ke hidung, tetap ada. Masuk juga dalam. Tak batal. Tu air masuk. Isap air masuk dalam hidung juga. Kan nak kira air ni jenis minuman lah kita kata. Tak batal. Sebab kita bukan nak suruh masuk. Kalau salah masuk, itu tersalah, bukan sengaja. Janganlah buat kuat-kuat sangat mula-mula puasa ni isap air ke hidung tu. Tetapi sunnah Nabi tetap ada. Walaupun bulan puasa isap air ke hidung. Mana benda ni tak ada apa. Wallah alam. Mana? Ubat mata tu itu pun masih khilaf lagi. Tak apa. Boleh. Maksud dia rasa kat sini kan? Kalau tekuk dekat kita rasa, keheklah. Buat. Gitu jelah. Tak apa. Boleh. Kalau perempuan tak ada apa. Bila kata halal, halal untuk semua keadaan. Asas suci. Sutera pun boleh jadi kotor juga. Asas suci. Suci tak apalah. Memang halal untuk perempuan. Pakai sutera. Dah ada. Tak ada. Sutera tu memang dihalalkan dalam hadis pun ada sebut. Ada lagi? Banyak tu tak apa ingat ada berapa. Dalam kitab dia sebut 5 greba. Ada juga dia sebut gitu. Greba ni kambing kan? Kambing. Kulit dia tu agak bubuh air sampai gitu. Itu greba ke panggil? Ekor dia. Kalau dari segi ni apa ni? Biasa ni tak apa ingat tu. Mungkin kalau ada ingat boleh sebut. Kalau ni, tapi hak biasanya kolah-kolah dibuat tu tempat kita ni untuk ambil semaya tu memang hak paling kecil. Cuba tengok kolah hak paling kecil. Memang dia mesti kena cukup 2 kolah. Gitu. Macam-macam lah pendapat. Ni kata berapa dari segi liter kau apa tu tak? Ya. Tak ada adab Quran tu guna Ni kucuk Quran. Kalau daripada Nabi SAW tak ada yang jelas. Tapi Sayyidina Osman ada buat. Dia baca dia kucuk. Boleh lah mana kita buat. Sahabat ada buat tu. Jelas tu ada. Maknanya boleh, bagus lah. Menandakan kita sayang. Kita sayang, kita kasih, kita lekatkan ke dada kita ke misalnya. Boleh lah kata. Tak apa. dapat ustaz ada 2 hari. Mana kalau dia subuh dia nikah. Tak dengar dan boleh halal dapat dia boleh jumpa mana dapat buat ustaz ke buat hari ke. cara nak dapat kau lagu mana? Atau alamat kau ke dia? Dia gini. Ya. Apa maksud amal ma'ruf nahi munkar mesti dapat pahala. Ya. Dari segi malam qadar ini, mengikut kebanyakan ulama, dia mesti ada setiap bulan puasa malam. Cuma khilaf-khilaf banyak tak cara lah, tak tentulah. Malam ke berapa malam ni kata gini tak secara lah tu. Tapi mesti ada. Tiap-tiap tahun mesti ada. Cuma ada pendapat Imam Abu Hanifah, dia kata sepanjang tahun ada malam qadar ni, bukan mesti bulan puasa. Dia kata
tak sekira lah tu Kita kira hak kebanyakan. Kalau hak kebanyakan, dia kata tiap-tiap tahun bulan puasa mesti ada malam qadar. Jumpa tu maksudnya jumpa malam qadar tu maknanya kalau betul lah malam tu kita buat ibadat. Kita buat sesuatu kebaikan lah. Tidak semesti ibadat khusus macam semaya kau apa-apa. Apa-apalah kebaikan kita buat. Malam tu maka kita dapat lebih lah pahala dia tu. Serupa dengan kita buat khairum min alfi syahr kan? Dalam Quran tu sebut lagu tu. Dapat dah tu orang panggil tu. Tak ada alamat gapo pun tak ada, gapo pun tak kira. Mesti dapat. Tapi malam. Malam. Kalau kita tidur, kira-kira saja maksud dia tu dia nak suruh jagalah tu. Kira-kira aja. Tapi kalau letih sangat, nak mana? Dah. Letih sangat, mana kena niat molek lah kita. Tak ada kemampuan kita nak buat kalau boleh, tapi sekadar tu je lah. Kalau kita ada kemampuan, kalau nak kiranya molek, daripada kita perhati apa ni dalam hadis, apa dalam Quran tu, kira-kiranya bulan puasa ni lebih hidup malam pada tengah hari sepatutnya. Setengah orang dia kata nak kebajikan, nak sedekah molek tengah hari. Dah. Bulan puasa ni molek malam. Lebih juga tengah hari pun, tapi malam mana tahu takut kena malam qadar. Hari qadar tak ada. Malam. Kalau kita boleh berjaga malam, ikutlah buat asal apa-apa kebaikan. Bagus. Bagus benar. Tapi kalau nak kita ni kerja ke apa, nak kau sungguh-sungguh kerja dah. Driver kereta, belaga kereta, nak kau tak tidur malam dah. Nak dapat malam qadar tu bukan dia tak kena tu, tak leh lagu tu. Kalau boleh, boleh benar. Kita akan dapat ke mana-mana. Kita akan dapat ke mana-mana pun dia ada. Boleh jadi macam kita tahun ni, boleh jadi sudah lepas. Dah malam mula-mula pun kita tak tahu. Benar? Lepas sebanyak malam tu kita buat, banyak tu je lah. Jadi banyak lah. Antara hak kena buatnya banyak lah. Hak boleh buat. Yang keduanya, amar ma'ruf nahi mungkar mengikut Bukhari ni serupa dengan orang lain lah juga. Serupa lah. Mana-mana dalam agama kata molek, molek lah. Mana dia kata tak molek, serupa dengan orang-orang lain juga. Cuma ada lah setengah-setengah perkara tu. Bagi Imam Bukhari, kalau orang tu ada hutang, dia tak boleh nak kewajikan, dia kena bayar hutang dia tu dulu. Tu kebaikan kita katakan. Nak buat kebajikan ni, kebaikan, tapi bagi dia tak boleh. Dia kena bayar dulu. Tak boleh pahala, tak boleh pahala. Kita orang awam ni mesti ada hutang pada rumah. Hutang tu maksudnya tak boleh bayar lah. Tu hutang tu. Bukan maknanya hutang tu kalau kira-kira kita orang kerja ni, dia akan potong, kalau mati pun akan selesai juga. Tu lain lah tu. Ni kalau hutang, mana dia maksud sini dia nak ceritanya, kalau kita tak saya bayar lah, duk utama ke ni tak boleh. Kalau kita nak bayar lain, cuma tak sampai masa, tak habis masa dia duk bayar situ lah. Tak apa hak lagu tu. Ni hak hutang ataupun hutang banyak. Kita tak bayar, sepatutnya boleh bayar. Jangan kita ingat bayar hutang tu tidak boleh pahala. Dah, boleh pahala juga bayar hutang tu. Dalam keadaan kita perlu bayar hutang, kena bayar hutang dulu, boleh pahala juga. Jangan kita fikir bui kau orang tu tu saja boleh pahala. Jadi kita pun bui hutang dia tak bayar, tak kena. Imam Bukhari dia tak sahih tu. Adalah beberapa perkara yang benda-benda yang ranting-ranting gitulah. Tapi pada dasarnya sama dengan orang lain jugalah. Amar ma'ruf nahi mungkar ni sama lah. Lagi. Jadi kita guna semata masa lah tambah ini